Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi kita bertemu dalam siri kelas bimbingan saudara kita, saudara baru, saudara kita di Sarawak. Saudara baru KBSP ya. Yang kita adakan setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad, bermula jam 10 pagi, melainkan ada arah melintang, kita maklumkan dalam grup. Okey, jadi Allah, hari ini adalah siri yang ke-26 daripada modul Hidayah Center yang ada 3 tahap. Rasanya kita dah masuk bahagian terakhir dalam modul 1, iaitu darah wanita. Untuk darah wanita ni, kerana topiknya panjang, ada 4 jenis darah wanita yang perlu dikenali. Kita bahagikan kepada 2 bahagian. Hari ini bahagian 1, esok bahagian 2. Jadi kan Allah, untuk dapat sambungan kena join esok lah. Jadi sama-sama, sebenarnya Busyah bukan orang yang pakar dalam bidang tu, tapi kita berpandukan modul. Jadi harap saya ada kesilapan lah di siang, insyaAllah. Jadi kan Allah, tahniah untuk semua yang hadir. Jadi sebagaimana mana-mana majlis ilmu, kita hadir majlis ilmu tu tanda satu ketakwaan kita untuk sentiasa belajar. Walaupun sebenarnya macam untuk kami dan Tuan Jeffrey contohnya, kita tak laki-laki kenapa perlu tahu darah wanita. Sebenarnya untuk kita arif tentang darah tu tadi, bahayanya darah tu satu najis yang boleh membatalkan solat, yang boleh boleh menyebabkan solat tidak sah lah, bila mana belum lagi mandi wajib. Kita asyik kenal darah apa, jenis apa kan. Jadi kita sebagai lelaki pun ada tanggungjawab untuk mendidik isteri dan anak-anak, kalau ada anak-anak atau cucu perempuan kita yang mana sudah akil balik, yang datang bulan atau ada proses bersalin atau sakit dan sebagainya. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama lihat hikmah di sebalik. Kita tengok Islam sangat terperinci sampai darah wanita pun perlu diperbincangkan. Subhanallah. Jadi kita mulakan, kita perbetulkan niat kita menghadiri majlis ilmu kita dengan ilmu kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, jadi kerana Allah, boleh kami temuduga sedikit bagi yang hadir tu, yang perempuan yang hadir. Kak Nur Melin kita, Kak Siti Hajar kita, okay, pernah belajar tentang darah wanita tu? Pernah sih belajar? Okay, kalau Siti dapat nak, ya boleh buka mikrofon atau type dalam chat lah. Okay, Kak Melin, pernah belajar tentang darah wanita? Si pernah belajar? Okey, jadi Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah kita sama-sama hari tu belajar mengenal lah. Jadi darah wanita yang apa mungkin dah tahulah, sendiri mengalami kan. Kita sendiri mengalami, tapi hari tu kita tanda kenapa darah wanita itu perlu dipelajari ya. Dalam konteks kita mengenal untuk darah penyakitkah, untuk darah yang datang bulan biasakah dan sebagainya, insya-Allah. Okey. Kak Sylvia pun, Kak Siti Hajar pun pernah, sama pernah, 2 orang kita tak. Okay. Tapi syukur untuk Allah pilih untuk hari tu dalam masa 1 jam setengah atau 1 jam dengarlah kami perjalanan kita. Kalau kita habis awal, kita habis awal. Okey, jadi kita sama-sama nanggap apa itu darah wanita. Okey, jadi sebelum kita belajar, selain daripada kita baca Al-Fatihah tadi, kita sebaiknya minta pertolongan daripada Allah, minta doa dengan Allah, terangkan hati kita untuk lapangkan dada kita untuk terima ilmu baharu. Okay? Jadi kita biasakan diri, selalu cari dalam Google pula, doa penerang hati. InsyaAllah. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Lepas tu kita boleh baca juga doa Nabi Musa sebelumnya berjumpa dengan bapa angkatnya Fir'aun, seorang raja besar yang menganggap dirinya sebagai seorang Tuhan. Kita tadi nak minta lapangkan dada untuk melaksanakan perintah Allah. Okay, insyaAllah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insyaAllah apa yang berusaha cakapkan ni macam ni tadi, apa yang dipercakapkan harap dapat difahami. Minta maaf. Okey, jadi kalau ada soalan dalam untuk tadi boleh
sama ada kumpul atau boleh terus start dalam chat kelak kita sama-sama dengar lah. Okay, kami share screen dulu. Okay, di mana butang share screen? Tak ada. Okay. Saya belum buka ke file. Allah Akbar. Rupa-rupanya file dari YouTube tadi. Okay. Sepatutnya dah bersedia. Tadi dah buka, mungkin tertutup. Okay. Dalam untuk makluman lah, untuk makluman kita okay, ada orang tanya dalam grup Syabina. Okay, jadi okay, mungkin sebelum kita teruskan, terima kasihlah bagi Tuan Jeffrey yang hadir bersama. Kak Siti Hajar dengan Mei-Ling, Sid dapat, even Zahra pun rasanya Sid dapat hadir untuk program kita di Pujut. Kita fahamilah ada keluarga masing-masing, ada urusan yang gitu, dan kita raikan lah. Okay, kita raikan. InsyaAllah ada peluang untuk program yang akan datang untuk kita berjumpa lagi lah. Alright, so di mana screennya? Share screen untuk. Masih keluar word kami tu. Dekat atas. Okay, sekejap. Masalah teknikal sikit. Mungkin ada pembantu seorang tak nyaman. Terus terpapar. Okay. Sekali lagi. Share screen. Okay, kau buat dah. Okay, Alhamdulillah. Alright. Jadi sebelum kami masuk terus kepada tajuk. Okay. Bila disebutkan darah tu adalah hebatnya darah. Kalau kita dengar dari sudut sains, kita kaji tentang darah tu membawa oksigen kepada seluruh badan kita, oksigen atau nutrisi makanan dalam darah kita. Jadi daripada perut yang kita makan, masuk makanan dan air, kan, diserap semua nutrisi air, komponen air itu tadi masuk dalam darah kita. Jadi darah tu tadi mengalir ke seluruh badan kita, darah kita atau dari hujung kepala kita sampai ke hujung kaki, maka kita sihat, kita berada dalam keadaan sihat kerana ada darah tadi ya. Dan kalau kita tanya kan, siapa yang telah menentukan kenapa lelaki ada darah, perempuan ada darah, dua-dua ada darah, tapi kenapa perempuan saja yang ada datang bulan, darah datang bulan, sedangkan lelaki tak ada? Kan padahal sama-sama spesies manusia. Jadi siapa yang menentukan? Pastinya ada pencipta kita, iaitu Allah yang mana kita yakini, telah berhak kudrat, iradat. Dia berkuasa, sangat berkuasa, kudrat, dan dia iradat, dan berhak untuk menentukan sesuatu. Dan kita yakin bahawa setiap yang berlaku bukannya secara semula jadi, tapi ada tujuannya, ada sebabnya, untuk melengkapkan sesuatu, kan? Untuk melengkapkan sesuatu. Dan bila kita tengok dari konteks, mungkin tak ada dibicarakan dalam nota, dari nota, kita lihat bahawa darah wanita ini membantu mensucikan rahim, dan memberi kesihatan. Jadi dalam konteks Bro Syah pernah baca satu artikel tentang kenapa lelaki tak boleh pakai mask, perempuan pula boleh. Kenapa? Pernah terbaca tak? Pernah terbaca mungkin Kak Mei-Ling atau Tuan Jeffrey, Kak Sylvia, Kak Zara, kenapa perempuan boleh pakai mask tapi lelaki tak boleh pakai mask? Pernah terfikir tak kenapa? Tak pernah? Okay. Jadi jawapannya sebab perempuan tadi ada datang bulan tadi. Bila perempuan ada datang bulan sebab segala bentuk logam, tak kira terutama macam emas, dia mengeluarkan satu radiasi. Radiasi ini satu yang berbahaya. Radiasi boleh menyebabkan kita sakit lah. Macam kalau nuklear kan, boleh menyebabkan kita sakit. Nuklear pun daripada plutonium, sejenis logam juga, satu yang semua berradiasi, maka ia sangat berbahaya untuk badan kita. Tapi oleh kerana perempuan adanya
istilah datang bulan ni tadi, yang mana darahnya keluar, darah yang keluar, yang kotor itu keluar, dan apa ni, ada proses untuk apa ni, menghasilkan darah baru. Bila darah kita kurang, otak akan menghasil. Sebab tu kadang-kadang digalakkan kita untuk selalu derma darah tu dari satu yang baik lah. Derma darah ni satu yang baik, yang mana macam contohnya macam berbekam tadi ya. Macam dalam Islam kita ada budaya berbekam. Berbekam tu macam kita keluarkan darah. Bekam kalau ikut Islam selalunya kita keluarkan darah, bukannya sekadar angin saja, tapi keluarkan darah terus. Jadi bila mana ada darah kotor yang dikeluarkan, maka diperbolehkan. Tapi sebenarnya kenapa tak boleh guna emas? Kerana kita telah dilarang, itu saja. Tapi hikmah dia ada di sebalik segala syariat. Kenapa Allah telah perintahkan lelaki tak boleh pakai emas, sedangkan perempuan boleh. Jadi emas yang kuning lah, emas putih tu bukan emas sebenarnya. Emas putih bukan emas, sebab kandungan komponen emas dia kurang lah. Jadi sebab tu kadang-kadang disebutkan emas putih, lelaki boleh pakai emas putih, tapi sebenarnya emas putih itu bukan emas. Okay. Apa nama dia? Ada nama logam. InsyaAllah saya pun tak ingat lagi dah nama logam untuk emas putih itu. Tapi ada nama saintifik dia. Kalau emas, is it Mg, magnesium? Kalau si salah lah. Mg lah. Untuk dalam kalau kita belajar kimia ada periodic table. Magnesium adalah komponen emas. Nanti Bro Syah cek balik ya. Dah lama tinggalkan sekolah menengah, 98. Okay, jadi tak ingat lagi dah periodic table. Tapi ada komponen logam emas yang mengeluarkan radiasi apatah lagi kalau plutonium dan sebagainya kan. Jadi di sinilah kita belajar tentang tentang okay. Jadi secara umum ada 4 jenis darah. Hari ini kita akan masuk kepada darah yang pertama, darah haid, itu darah datang bulan. Tapi ada 4 jenis darah yang kita perlu ketahui. Ada 4 jenis darah, iaitu haid, istihadah, nifas dan fasad. Okay. Fasad ni pun Bro Syah sebenarnya tak berapa arif lah. Nanti kita sama-sama baca dan tengoklah. Okay. InsyaAllah. Jadi kalau kita tengok ni tadi, darah pertama adalah darah haid, okay, darah yang datang setiap bulan. Setiap bulan datang. Kita slide ke atas. Okay. Okay, darah yang datang setiap bulan. Okay. Harap semua dapat tengok slide. Semua dapat tengok slide, nampak slide. Jadi jangka masanya pendek. Okay. Paling pendek je sehari lah. Kalau yang perempuan mungkin tahulah, sehari je keluar darah. Ada yang sampai 6 ke 7 hari. Yang paling lama sampai 15 hari. Kalau lebih 15 hari, dah kira darah lain dah. Okay. Dah darah jenis lain, darah penyakit lah kita sebutkan. Okay. Jadi seawal bila darah ni keluar, ni untuk pengetahuan kita yang laki-laki, seawal umur 9 tahun. Jadi kalau kita ada anak perempuan atau cucu perempuan, kita dah boleh expect bila umur 9 tahun ni, dalam kiraan tahun hijriah, maksudnya hijrah je kurang. Ni sebab tu bila kita belajar Islam, kita belajar tentang tentang kalender. Kalau kalender Gregory ada 365 hari. Kalau kalender lunar atau kalender hijriah ada berapa hari? Ada 360 hari. Sebab sebulan cuma hanya 29 atau 30 hari. Dan kita setiap bulan tu kita ada buat reconciliation, atau apa dalam bahasa Melayu, pelarasan. Pelarasan tarikh tu tadi. Kita tengok anak bulan atau hilal tadi kan, sama ada dah masuk bulan baru atau belum. Jadi sebenarnya kalender bulan lebih tepat daripada kalender matahari, sebab bulan lebih dekat daripada kita kan. Sedangkan kalender matahari sebenarnya 364 1/4. 364 hari 1/4 maksudnya 6 jam. 6 jam. 6 jam untuk keliling 1 tahun tu. Bukannya 365 hari cun Jadi sebenarnya sebab itulah dalam kalender matahari ada istilah tahun lompat. Ada tahun yang terlebih 1 hari. 29 hari. Okay, 29 bulan Februari tu terlebih 1 hari. Jadi ni kita belajar tentang kalender tadi Jadi kalau tengok kat sini tadi, kalender hijriah maksudnya 360 hari dalam 9 tahun. Itulah yang tempoh biasa paling awal untuk budak-budak lah selalunya, budak-budak. Sebab itulah kalau orang dulu-dulu bila mana dah datang bulan tu tadi,
okey, maka sudah diperbolehkan untuk dikahwinkan. Tu orang dulu-dulu lah. Kita sekarang ni mungkin anggap satu yang luar biasa. Tapi kita tengok kadang-kadang anak-anak kalau 9 tahun ni maksudnya dah jam 4 dah. Dah jam 4 ni dia dah pandai jaga yang anak perempuan lah. Dah pandai jaga adik dia, dah pandai tolong buat susu dan dah macam-macam lah. Tapi bukan Bro Syah kata satu yang betul lah untuk kahwin seawal usia ni, sebab kalau ikut sistem pendidikan kita hari ni, umur 9 tahun macam ni masih lagi suka bermain dan sebagainya. Okey, jadi sebab itulah kita dalam ni tadi disebutkan bahawa Sayyidina Aisyah, salah seorang isteri Nabi, kan, dikahwinkan dengan Rasulullah pada usia 9 tahun tapi hanya bersama selepas 12 tahun. Kalau ni lah satu versi hadis. Dia ada banyak versi Jadi kita tak dapat nak meyakini mana satu yang tepat ni, tapi ini satu sumber. Tapi kalau kita ikut kelaziman orang dulu-dulu, malah bukan orang dulu-dulu, sebenarnya sekarang masih berlaku di kampung-kampung di luar bandar. Mungkin siapa-siapa yang daripada long-long lebih tahulah yang sangat. Kita kadang datang kat pejabat agama baru 16 tahun, ada yang baru 14 tahun minta awal untuk kahwin tadi. Memang kalau bawah umur, memang kalau kita kat Sarawak 18 tahun baru 16 atau 18, perempuan 16, lelaki 18. 16 tahun baru kena ada kebenaran hakim kalau bawah 16 tahun. Kalau lelaki 18 tahun ke bawah, kalau umur dia 17, dia kena ada kebenaran hakim juga untuk dikahwinkan. Dan memang ada, Bro Syah baru ada jadi saksi untuk perkahwinan dalam tahun ni tadi. Dua pasangan baru form 4, maksudnya baru 16 tahun. Dua-dua baru 16 tahun, lelaki dengan perempuan dua-dua 16 tahun. Okay, dikahwinkan. Jadi ni yang kes-kes macam ni memang perlu kebenaran hakim lah, sama ada siapa yang tanggungannya dan sebagainya lah, adakah lakinya mampu dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada setengah-setengah kita ni dah habis form 3 terus berhenti, dia start bekerja dan sebagainya. Tu hak masing-masing lah, tapi sebaiknya kita lengkapkan lah sekurang-kurangnya sampai tingkatan 5 tu, supaya kita ada sijil pelajaran tu, paling kurang lah. Sebab itulah minimum untuk cari kerja sekarang ni. Okay, kalau tak ada sijil agak payah lah untuk cari kerja. Jadi kembali kepada tajuk melelat. Okay, melelat ni masalah bila kita tengok benda yang kita dapat terangkan tahun Hijriah tadi Jadi paling pendek sehari, paling panjang 15 hari. Yang biasa 6 ke 7 hari. Okay, ni yang sederhana. Jadi ni darah haid. Ni mukadimah, nanti kita masuk dalam detail lagi Kemudian kita ada darah istihadah. Okay, darah istihadah, darah yang keluar daripada rahim pada masa bukan masa haid, disebabkan dengan sebab penyakit. Okey, bila perempuan datang bulan, bila perempuan mengandung, dalam mengandung tu tiba-tiba keluar darah. Kan kalau ikutkan bolehlah sembahyang kan, tak ada datang bulan kan. Tapi kalau ni tadi tiba-tiba keluar darah sebab disebabkan penyakit lah. Penyakit sama ada jangkitan ke apa ke kan. Jadi datang darah tu, kadang yang ni selalu kan orang cakap false, sebab pernah terjadilah anak kedua kalau tak siap, false. Ingatkan dah nak beranak, pergi belum pergi ke Colombia, ngam-ngam Bro Syah ada kat Miri masa tu, tengah terbang kat Miri, datang melawat, ada darah yang datang, ada darah yang keluar. Datang ni ingatkan dah nak keluar anak, belum lagi rupa-rupanya. Jadi ni dikirakan darah penyakit. Jadi dikatakan ada jangkitan dan sebagainya lah. Okey, untuk soalan Tuan Jeffrey, dia tanya adakah ujian wajib, ujian apa? Ujian untuk ni HIV atau persoalan dia tentang punya chatting basic. Boleh. Adakah ujian wajib sebelum dapat kelulusan menikah? Ujian macam ni tak? Ujian temuduga kahwin kah? Temuduga kahwin. Okey. Nya macam tu untuk pendaftaran untuk mohon nikah, ada dua yang perlu satu sijil lah. Sama ada sijil khusus kahwin, tapi khusus kahwin saya ada ujian. Ya sedihnya lah. Khusus kahwin saya ada ujiannya, hanya hadir sama ada sehari atau 2 hari khusus, mendengar semua topik-topik yang ada, atau dia pilih untuk temuduga kahwin. Temuduga kahwin tu pun paling basic je. Kita tanya tentang asas sebagai seorang Islam, tentang solat, tentang
asas rukun iman, rukun Islam dan tanggungjawab suami isteri. Yang paling basic lah dalam temu duga kahwin. Jadi ada 2 stok je yang perlu dia. Dari segi ujian untuk temu duga mesti lulus. Mesti lulus. Punya si lepas ditunggu hari sekali, datang lagi sekali. Mun semayang mesti tahu kan berapa kita paling kurang si dapat cerita pasal 13 rukun solat ya, ceritalah caranya semayang. Ni cara semayang mesti tahu. Kita suruhnya sekurang-kurangnya dia belajar, dia belajar. Kemudian kita tanya juga tentang tanggungjawab suami isteri dalam temu duga, dia si dapat jawab, datang semula. Datang semula apa nakah zahir, apa nakah batin kan. Nak benda-benda macam tu kita tanyakan, dapat jawab, insya-Allah kita boleh luluskan untuk temu duga. Jadi untuk temu duga memang wajib lulus. Untuk kursus kahwin asal hadir je. Asal hadir sahaja. Tapi untuk mualaf tidak diwajibkan. Tapi kami secara peribadi menganjurkanlah siapa-siapa walaupun mualaf, kita tak baru nak menempuh, baru first time nak masuk rumah tangga perkahwinan, masuk alam rumah tangga, mesti ada belajar. Macam kita nak belajar driving, mesti belajar. Kita nak masak pun mesti belajar kan. Terus terjun masak nak, mesti belajar juga nak. Jadi semua perlu belajar. Jadi semasuklah kahwin. Jadi walaupun mualaf tidak diwajibkan untuk kursus kahwin, kita menganjurkan untuk kursus kahwin. Jadi untuk masa PKP tadi memang semua temu duga lah, sebab kursus kahwin dapat dijalankan, dapat bersemuka kan. Kursus online pun kita harapkan macam tidak siapa yang ada menganjurkan lah untuk miri, kita sedar. Jadi siapa yang ada kursus online kita terima je. Kursus online pun sijil jadi ya untuk tu tadilah untuk istilah. Tapi dari segi syarak sepatutnya ada istilah kahwin sebelum akil baligh tadi. Saya dah kahwin bawah umur tu maksudnya tadi belum datang bulan. Dalam istilah syarak Islam seorang budak ya, kanak-kanak ya, sudah dikira tanggung dosa penimpun bilanya akil baligh. Dah sunat tadi kan, dah datang mimpi dan sembahyang. Kalau laki-laki pada biasanya umur 12 tahun. Kalau perempuan umur 9 tahun tadi, dah datang bulan, makanya dah dewasa, makanya tanggung dosa pun kalau sembahyang atau buat dosa dan sebagainya. Kalau anak-kanak tu macam yang bawah belum dapat berfikir sendiri, belum ada sense of empathy-nya, belum ada betul dan salahnya masih belum ada kan. Tapi pada umur 9 tahun atau 12 tahun untuk lelaki tadi sudah dibolehkan. Jadi darah haid tu tadi membantu untuk mengenal pasti seorang perempuan jadi adakah dah datang akil baligh tadi ya. Jadi situ kita tahu jadi kembali kepada pengenalan untuk darah wanita. Yang pertama darah haid, kedua darah istihadah atau kita sebutkan darah penyakit lah. Darah penyakit disebabkan oleh penyakit sewaktu dalam dalam mengandung tadi ya, dalam mengandung. Okey. Jadi untuk darah istihadah. Kemudian darah ketiga adalah darah nifas. Darah nifas tu bila dah nak beranak bila nak beranak ya, tumpah darah bila nak pecah dia nak lahirkan, dia kita sebutkan darah nifas. Okey. Ia bergantung pada orang je. Okey, masa yang paling pendek kadang-kadang keluar setitik je darah. Kadang-kadang sederhana sampai 40 hari ya, sampai 40 hari masih keluar. Okey. Yang paling lama 60 hari atau 2 bulan Okay, paling 40 hari kalau kita saya ada pantang jaga pantang 3 bulan jadi 2 bulan 2 bulan yang paling kurang untuk darah nifas. Tapi andai kata masih keluar lagi okey. Tak darah fasa atau darah yang keluar dari rahim perempuan ketika umurnya belum sampai 9 tahun. Okey. Dan darah turun. Okey, baik. Orang rumah sampai keluar. Okay. Alhamdulillah. Jadi sebaiknya macam ni lah, bila mana kita berumah tangga, kalau isteri kita keluar rumah, sebaiknya minta izin daripada suami. Maklumkan kepada suami ya. Maklumkan, jangan kita tahu lah. Okay. Jadi okay, darah fasad. Darah fasad tu sama ada yang keluar sebelum 9 tahun. Sebelum 9 tahun dah keluar. Okay. Wallahu a'lam apa sebabnya, tapi waktu belum akil balik belumlah diwajibkan untuk jaga wuduknya atau jaga mandi wajibnya tadi. Jadi bila dah berusia 9 tahun dah akil balik, dah wajib untuk solat tadi, maka dia kena tahu bila ada darah yang keluar perlu tunggu sampai kering kemudian baru boleh mandi wajib dan ambil wuduk untuk solat tadi ya. Okey, jadi
ketika berumur belum sah, atau darah fasa atau darah yang keluar sebelum 9 tahun, atau darah yang keluar sebelum melahirkan anak. Kadang-kadang ada juga darah yang keluar sebelum anak. Tapi kalau doktor bedah, Tok si dapat dikenal pasti kira darah fasad lah ya. Bukan penyakit kan, bukan disebabkan oleh penyakit. Jadi Tok yang kita sebutkan tadi false labor. Kita ingat dah nak beranak tapi belum beranak lagi. Just keluar darah tadi lah. Okay. Jadi Tok disebutkan darah fasad, darah yang keluar bersama Tok, darah yang keluar bersama anak, dan juga begitu juga darah yang keluar daripada rahim di dalam kurang masa sehari semalam. Itu apa maksudnya? Okay, sama-sama memahami ya. Ada yang dapat bantu kami perjelaskan tu? Sebab yang ikut fahaman kami tu darah yang keluar daripada rahim, kebiasaannya kalau di sekolah atau di sekolah darah dalam modul Hidayah Center tu ni ada ekstra darah fasad. Kalau dalam sekolah selalunya dibelajar sikit-sikit tu aja. Untuk kami pun sesuatu yang baru darah fasad. Tapi darah yang keluar dari rahim perempuan ketika umurnya sebelum sampai 9 tahun, darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum melahirkan anak, darah yang keluar sama dengan anak, saya ada beza dengan nifas tadi atau saya ada darah yang macam tu tadi, darah istihadah pun sebelum keluar melahirkan anak, saya ada beza. Dan begitu juga darah yang keluar dari rahim ibu dikeluarkan dalam masa kurang sehari dari yang darah yang keluar dari rahim perempuan di dalam masa kurang dari sehari semalam. Subhanallah. Okay, kelak mungkin kita akan angkat detail lah dalam mungkin ada penerangan lebih lanjut, tapi untuk dalam esok hari ya. Jadi hari tu kita akan masuk terus pada darah haid. Okay. Masuk ke darah haid. Okay. Apakah yang dimasukkan darah haid? Okay. Haid dari segi bahasa bermaksud mengalir. Okay, kita tahu haid tu maksudnya mengalir. Tidak. Okay, pintu lupa ditutup. Maka banyak gangguan bunyinya. Okay. Okey, dari segi bahasa Arab, bahasa Arab haid itu perkataan yang bahasa Arab atau maksudnya mengalir. Jadi maksudnya mungkin kita pada datang bulannya ya orang Melayu lah kan, orang Melayu yang sebut. Orang Melayu yang sebut. Jadi darah haid itu tadi ada darah haid maksudnya darah yang mengalir. Okey, dari segi istilah fiqh, darah yang mengalir keluar daripada kemaluan wanita dari dalam rahimnya. Di mana kita belajar sains uterus ya, dinding uterus dalam rahim ya ada isi ya, ada isi yang menempel kat baik dinding rahim, okey, disebutkan uterus, okey, yang yang gugur secara semula jadi atas ialah takdir Allah SWT, bukan kerana penyakit tapi kerana selepas melahirkan anak, tapi memang satu kebiasaan cara rahimnya dibersihkan. Kemudian tumbuh rahim, ovulation, ada dinding barulah. Okay. Keluar pada masa tertentu apabila seorang wanita telah mencapai umur tertentu yang kita sebutkan tadi lah, 9 tahun lah. Yang paling awal lah. Paling awal 9 tahun. Okay. Untuk paling kurang 6 hari atau 7 hari. Yang banyak masa itu 15 hari. Ada yang sampai 15 hari ya. Atau memang leput lah. Kalau kita pun nanggap bukan sesuatu yang bila rasanya perempuan je tahu lah, kita yang laki-laki tu si dapat nak tu, tapi kita nanggap sakitnya bila datang bulan tu tadi datang bulan tu tadi bukan satu yang mudah untuk perempuan tapi ia mekanisme yang Allah cipta secara semula jadi untuk pastikan rahimnya betul-betul bersih. Sebab bila mana bercerai suami isteri atau kematian suami contohnya, sebelumnya nak kahwin baru, sebelumnya nak kahwin semula, ada masa iddah. Masa iddah yang disebutkan 3 bulan. 3 kali dah gugur. Jadi pastinya baru betul-betul suci. Sebab orang bukan Islam madah kan, orang bukan Islam bila mana orang Islam benar-benar jaga peraturan tu tadi, maka memang betul-betul kita untuk dapat jaga, kita tahu tu siapa bapaknya, siapa bapak pada anak tu tadi Jadi itulah hikmah kita belajar tentang darah-darah tu tadi di siang kita dengar tu tadi lah. Okay. Jadi situ mengikut hadis jumhur ulama termasuk Syafi'i, kita di Malaysia tu Syafi'i, banyak guna Syafi'i. Tapi ada juga guna Hanafi dalam perniagaan, dalam cara kita olah akad atau zakat tadi, zakat fitrah kita. Kalau ikut Syafi'i, kita sepatutnya gunakan beras. Tapi kalau ikut oleh kerana
kesesuaian mazhab itu, beras ada jangka hayat dan sebagainya, maka kita tukarkan ikut mazhab Hanafi, harga dua cupak beras tadi kita tukarkan dalam bentuk harga. Kalau di Sarawak RM7.50. Yang tadi lah, yang mana kita diwajibkan sekurang-kurangnya setiap tahun waktu dalam bulan Ramadan, paling lewat sebelum pagi raya, sebelum pagi kita sembahyang raya ya, dah bayar zakat fitrah kita. Ya paling kurang lah, paling kurang. Tapi kalau dia kata kita ada pendapatan lebih, kita boleh bayar zakat kita, zakat yang ada, zakat pendapatan, zakat dan banyak lagi lah. InsyaAllah kita akan masuk tajuk zakat. Tapi hari ada masuk dah sebenarnya, ada cerita tentang zakat tu tadi ya. Okay, jadi jadi bila kita sebut darah bulan tadi, sekurang-kurang umurnya datang haid ialah 9 tahun. Maka untuk disepakati ya, umur 9 tahun tadi, disepakati umur 9. Maksudnya sebelum 9 tahun kalau ada keluar darah, dia dikira darah fasad, bukannya darah haid lagi ya, darah fasad. Okey, maka menurut pandangan ini darah yang kelihatan sebelum 9 tahun bukan darah haid tapi darah fasad. Ada yang tulis situ. Okey, kami pula kesimpulan yang kedikit tapi betul lah, sama yang di pada dia. Jadi sebahagian ulama mazhab Maliki berpendapat kita tahu juga, kita kena tahu juga sebagai orang Islam kita kena tahu juga ada perbezaan pandangan. Dia tahu lah, kita pindah ke India kah, kita pindah ke tempat yang mengamalkan mazhab Maliki tadi lah. Jadi penting untuk kita ketahui apa perbezaannya. Okay, sebagai ulama Maliki berpendapat jika darah keluar dari kanak-kanak perempuan dalam umur 9 ke 13 tahun, hendaklah keadaannya ditanya kepada kaum wanita atau doktor yang berpengalaman. Jika mereka mengesahkan bahawa yang keluar adalah haid, maka darah itu adalah haid. Jika tidak, maka ia bukan darah haid. Untuk mazhab Maliki. Yang mau detail lagi, mesti ada doktor yang mengesahkan. Barulah si Datuk akil balik. Mungkin untuk tujuan perkahwinan tadi ya. Betulkah si Datuk dah datang bulan dan sebagainya kan. Jadi untuk yang untuk mazhab Maliki. Kalau kita Syafi'i dah 9 tahun, boleh dah ya. Dah kebiasaan kita kebanyakan dah cukup umur untuk dikahwinkan. Cuma bukan kebiasaan kita di Malaysia lah. Mungkin di China, mungkin di India, negara yang sangat besar, atau di Afrika, negara yang walaupun banyak orang kaya tapi banyak juga orang susah. Bila mana dah mampu, kadang-kadang kita nanggap gambar-gambar yang dihantar di viral oleh di dalam WhatsApp, kita keadaan di China, biar kecil-kecil lagi dah tolong jaga adiknya, belakangnya pun tolong membanting padi. Masya Allah. Jadi kita bersyukur cita-cita aman makmur, kita siap ada keperluan untuk menyuruh anak-anak kita yang masih umur 9 tahun atau masih bersekolah tadi, sampai sekolah menengah, malah sampai habis universiti pun kita perlu paksa setidaknya untuk bekerja. Dah jadi kebiasaan situ dalam tanggungan mak bapak tadi. Tapi sebenarnya Islam sangat menggalakkan anak-anak yang dah pandai berfikir dan sebagainya untuk terus membantu mak bapaknya. Sebab kita bukan semua orang senang lagi awalnya berdikari lagi baik untuk anak yang tadi sebenarnya. Sebab satu kesilapan bila bagi kita sebagai mak bapak, contoh zaman macam kami Kediri pagi tadi, subhanallah, Allah takdirkan pertama kali anak tanya kami, Pak mau cuci kereta? Anak umur 9 tahun, anak kami itu umur 9 tahun, yang nombor 2 baru 6 tahun masuk darjah 1, kan tanya mau cuci kereta. Sebab kebiasaan satu Ahad kita ajak jogging taman je lah, jogging pusing taman. Tapi pagi tadi tukar cuci kereta. Okey, cuci kereta, tolonglah cuci kereta. Okey, jadi andai kata setidaknya dah pandai pola kerja-kerja contoh kan, biasanya kita Kediri yang cuci kereta. Jadi pada contoh dapat tolong mak bapak yang paling bagus lah. Lagi awal setidaknya dapat membantu, kita dapat latih setidaknya daripada awal umur. Okay, bukan saja bantu kita cuci tapak Kediri kan, cuci baju tadi pun entah dalam Kediri, entah dalam mesin basuh kah, mesin basuh dan sebagainya. Jadi bagus untuk dilatih awal lah. Okay, jadi kita nanggal lagi wanita yang kedatangan haid jika umurnya telah genap 9 tahun mengikut pandangan jumhur tadi, ia dianggap balik dan dituntut untuk melaksanakan kewajipan syarak. Maksudnya jadi dah wajib atasnya, rukun Islam ke atasnya. Nak sembahyang 5 waktu, yang puasa di bulan Ramadan. Anda katanya bekerja, anda katanya dah bekerja, ada pendapatan dan sebagainya, ada zakat fitrah yang wajib dibayar ke atasnya. Untuk zakat fitrah, kita yang anda kata anak kita tadi belum cukup umur dan sebagainya, bapaknya, walinya, sekarang yang jadi wali, ada penjaganya tadi diwajibkan bayar bagi pihak
Jadi dalam macam Rosyah ada 3 orang anak, termasuk isteri, termasuk termasuk kami sendiri ada 5 orang, jadi 5 darab RM7 tadi. Jadi RM35 perlu dibayar zakat fitrah atas lillahi ta'ala. Bukannya memang kita untuk Baitul Mal kita mesti datang kerja macam cukai sepatutnya dikejar juga macam orang si bayar cukai nak dikejar sila LHDN akan call bayar cukai kan. Tapi di Malaysia kita ada penguasaan yang sampai tahap kita si bayar zakat, kita dihukum, didenda dan sebagainya. Untuk semua atas bergantung pada diri masing-masing diri masing-masing untuk bayar zakat tadi Dan zakat si boleh diberi terus direct pada asnaf. Asnaf tu orang yang terima, kan? Orang yang terima si boleh diberi direct, mesti melalui amil atau orang yang diamanahkan untuk kutip zakat tadi. Sebab kalaulah orang tadi kita semua si bayar cukai kepada LHDN, kita kediri pola jalan raya, kita kediri pola sekolah kan. Yang lain cerita, kita tadi kita mengharapkan kerajaan untuk buat sekolah, buat jalan raya untuk kita, maka kita kena bayar cukai kepada kerajaan untuk kerajaan ada duit. Tapi kita hari tu, sistem hari tu, semua benda yang kita beli kat pasar raya, kita beli makanan dekat fast food, semua dah dicukaikan awal-awal. Susah kan senang orang ya? Semua orang kena cukai daripada awal. Ya, sistem cukai hari tu, sistem cukai zaman Rasulullah, masing-masing bayar atas declaration masing-masing, cukai masing-masing. Kita declare berapa pendapatan kita, apa harta kita ada, berapa emas kita ada, kita bayar zakat atas harta yang kita ada atau pendapatan yang kita ada. Zakat fitrah semua sama kita kena bayar. Dan bagi yang bukan Islam, bayar cukai tadi. Istilah dalam cukai dalam orang tadi jizyah. Jizyah yang diwajibkan dalam. Cara pengiraan wallahu a'lam. Kita tanya orang yang lebih pakar macam ni cara ya. Sebab hari tu kita sebenarnya ada kerajaan Islam. Kerajaan kita yang hari tu yang dalam kerajaan dunia yang diiktiraf selepas perang dunia pertama kedua, kerajaan Islam semua jatuh kan dengan kejatuhan Turki Utsmaniyah. Kita balik kepada sejarah. Jatuh kerajaan Islam terakhir, kerajaan Turki kan, kerajaan Turki dalam perang dunia pertama tidak bergabung untuk menjatuhkan kerajaan Turki. Maka sedang kerajaan Islam yang secara total termasuklah Arab Saudi, Greek dan sebagainya, untuk kerajaan-kerajaan yang mana undang-undang dan agama dipisahkan, sekular. Malah ada setengah negara macam kita Malaysia, agama Islam hanya sebagai agama rasmi sahaja. Tapi dari segi perundangan, perlembagaan dan sebagainya masih sekular, diasingkan antara agama dan undang-undang tu. Sedangkan Islam sebenarnya meliputi semua aspek daripada masyarakat, daripada undang-undang, daripada segi politik kan. Islam ajar kita pilih pemimpin yang baik, yang betul, yang benar, yang dapat menjaga rakyatnya kan, yang dapat membimbing rakyatnya. Itu sebenarnya yang sepatutnya. Bukan ya politik kepartian, bukan. Sepatutnya bukan macam ya. Okay. Jadi apapun, kita kembali kepada tajuk kita, melelat lagi sekali. Okay. Kita 15 tahun, yakin. Okay. Jadi secara jumhur tu maksudnya secara majoriti mazhab-mazhab yang besar ada 17 kan. Brosyah tak silap ada 17 mazhab. Maksudnya ada 17 guru-guru yang ada sanad yang sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada 4 yang utama. Syafi'i, Maliki, Hambali, Ahmad. Ahmad bin Hambali, Maliki, Syafi'i. Nak ambil pandai tak? Ahmad bin Hanbal, Maliki yang utama. Hanafi, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali. Okay, 4. Okay, betul. Ada 4 mazhab utama. Kita di Malaysia banyak menggunakan pandangan mazhab Syafi'i. Untuk 4 mazhab utama yang ada hadis-hadisnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya tadi orang yang menyampaikan berita-berita yang dengar, yang langgar tadi sampai kepada Nabi ada 4 yang utama. Banyak pengikut lah. Dan sebenarnya ada 17 kalau yang diiktiraf dalam sunnah wal jamaah. Sunnah wal jamaah. Yang sunnah wal jamaah tu yang mengikut sunnah Nabi atau mengikut Nabi. Bukan kita menyalahkan bila orang ada sandaran, ada perbezaan pandangan, ada perbezaan sumber kan, perbezaan sumber,
kita sip pada salah, tapi hakikatnya pokoknya masih sama. Kita masih menyembah Allah yang satu dan Muhammad adalah Nabi kita. Masih sama. Cuma dalam sudut fiqh tu tadi maksudnya sudut tata cara kita sembahyang kan. Cara kita sembahyang hampir sama semuanya, tapi mungkin tangannya dekat telinga kah, tangannya dekat bahu kah, tangannya dekat dada kah. Kita sip pada salah. Kalau kita kebiasaannya dekat telinga, Syafi'i biasanya dekat paras telinga. Pada perempuan, untuk perempuan paras bahu. Sebabnya dalam telepon kan. Jadi mungkin kami salah, ya tadi boleh betulkan. Cuma kami dah terbiasa, kita anggap untuk laki-laki memang kita sebelumnya pada telinga, di situ tangan kita menghadap kiblat. Kita menyerah diri, surrender kepada Allah. Kita surrender kepada Allah, kita angkat tangan kita untuk menunjukkan kita serah diri. Apa yang berlaku lah, apa-apa yang berlaku atas usaha kita dah berusaha, apa-apa yang kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada Tok tadi, bahagian diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha yang disebutkan kita tadi. Aisyah adalah salah seorang daripada 13 isteri Nabi 13 isteri Nabi. Nabi pada asalnya ada seorang je isteri, Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah. Okay. Setelah wafat Sayyidina Khadijah, Nabi kahwin semula bukan kerana nafsu semata-mata. Saya ada anak daripada anak Nabi semua daripada isteri pertama. Jadi saya ada anak yang lahir daripada isteri-isteri yang lain. Kalau berusaha silap, saya ada lahir daripada isteri-isteri lain, dan ada isteri yang dikahwini hanya kerana nak menjaga kebajikan. Ini isteri salah seorang sahabat, dikahwini hanya untuk menjaga kebajikan dia tadi, kebaikan wanita dia tadi. Jadi salah seorang isteri Nabi. Jadi Sayyidina Aisyah adalah salah seorang isteri Nabi yang dikahwini awal usia dan paling banyak meriwayatkan, atau orang kata meriwayatkan hadis. Dia yang tengok, yang lihat kan, dia sampaikan apa Nabi buat. Yang jadi sandaran kita hari tu, cara Nabi tidur, cara Nabi makan, cara Nabi berjalan, cara Nabi bercakap, cara Nabi dengan jiran, cara Nabi dengan isteri-isteri, semua banyak diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi kita sedih bila mana ada orang sama juga dalam Islam kita sebutkan Syiah atau pengikut Sayyidina Ali, yang mana kita tengok sejarah perpecahan pertama tu atas takdir Allah SWT nak ajar kita, walaupun dalam kalangan sahabat isteri Nabi sendiri, isteri Nabi sendiri Aisyah dan Aisyah dan Ali dan Muawiyah, salah seorang lagi sahabat, sida tu berpecah siapa yang sepatutnya mengambil alih jadi ketua, Amirul Mukminin. Jadi bila mana berlakulah pembunuhan Ali tadi kan, maka berpecah, dan ada puak Syiah tu tadi yang akhirnya Sidat tu melaknat sahabat-sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, melaknat Sidat tu saudara, termasuklah Aisyah tu tadi, melaknat Sidat tu ada usaha untuk elak Ali daripada terus menjadi Khalifah Amirul Mukminin. Subhanallah. Tuan dia. Okay, sebelum lupa. Okay, apa tu dia? Okey. Ada seat dibimbing. Okay. Subhanallah. Untuk makluman kita, Tuan Jeffrey, sebab biarlah kita di Hidayah Center dan USK, USK urusan saudara kita, tanggungjawab untuk membimbing saudara baru atau mu'alaf tadi yang baru menerima Islam jatuh kepada kita NGO. Sebab di pejabat agama berusia 2 tahun lebih di Siak, kita pegawai tadi, kita kediri saya follow up. Kita kediri yang syahadah, kita kediri saya follow up, maka saya orang yang membimbing cara sembahyang dan sebagainya. Sebab kita sangat menerapkan untuk pejabat agama, paling kurang kita bawa seorang sahabat atau saudara Islam untuk jadi saksi. Ini mesti seorang sahabat atau saudara yang saudara atau sahabat tu lah kita harapkan untuk membimbing si Datuk. Sekurang-kurangnya belajar sembahyang tadi kan, paling ambil wudhu macam ni kan, Datuk yang paling kurang. Jadi kalau Sekda maka jatuh kepada NGO kita tu. Jadi sebab biarlah macam kita nangga, kita sekali dapat nangga daripada 36 yang hadir, 36 daripada 50 yang
Tapi ada kurang sikit. Buat dicari lah siapa seorang ambil lebih ya. Ambil untuk wakil tadi. Tapi seat dimaklum, seat isi 6 orang juga. Hanya ada ambil bagi pihak. Okay. Kelak akan dicari. Apa dia? Bantuan tadi. Kita usahakan untuk datang ke masjid. Kita tanya tadi berapa orang yang pertama kali datang ke masjid. Wah, 13 orang. Pertama kali daripada 36 tadi 1/3. Lebih 1/3, lebih 12 orang 1/3, lebih daripada sikit daripada 1/3 yang first time datang masjid. Padahal dalam rekod kami yang seorang je yang wakil, seorang je yang baru syahadah dalam bulan 11 tadi, baru bulan 12, bulan 11 baru bulan 12, dia kita faham baru first time datang masjid. First time datang masjid. Kita faham baru sebulan. Yang dah bertahun-tahun lamanya macam ni. Si pernah datang ke masjid. Wallahualam. Jadi kita untuk usaha kita untuk mendekatkan setidaknya kepada komuniti Islam, kepada sistem yang ada dalam Islam, nak menjaga untuk tadi. Jadi insyaAllah sebab ya kita belajar gitu, walaupun hari tu kita hanya bergelar orang biasa-biasa, berusaha orang biasa-biasa, lulusan pun dalam bidang matematik, komputeran dan industri, bukannya dalam bidang agama secara hakiki. Kita adalah diploma kepimpinan Islam, pengurusan dan kepimpinan Islam, tapi samalah dengan orang yang memang mengaji tentang Al-Quran, hadis, yang buka kitab, yang belajar kat pondok-pondok kan, belajar kitab, yang hafaz Al-Quran, berusaha sama macam tidak tahu. Dia masih belajar, masih cuba memperbaiki. Jadi kita tu walaupun kita tu tadi sik lah ada ustaz lah, saya berusaha sik membuat title ustaz, tapi kita baru nak start, sama-sama kita baru nak start, kita bimbing apa yang kita tahu. Paling kurang lah, sebab bukan kita siapa lagi. Sebab ustaz-ustaz kita pun semua berkemampuan untuk bimbing semua mu'alaf yang ada. Untuk makluman semua, mu'alaf yang ada di Miri tu hampir lebih daripada 8,000 yang berdaftar. Lebih 8,000 yang berdaftar. Yang bersama kita dalam grup baru 100 lebih je kan. Yang baru 100 lebih. Jadi di sini, dan daripada bulan November sampai sebelum majlis kita. Sebelum majlis kita brochure check ada 38 orang yang daftar baru. Ya, brochure belum sempat kontak. Yang mana yang kita ada kontak bulan Oktober pun, senarai bulan Oktober kita dah kontak dah untuk datang. Yang tadi lah, yang datang tadi, yang baru masuk Islam tadi kan, yang dapat hadiah yang dapat Jacqueline sekarang namanya, belum lagi join kelas kita. InsyaAllah akan cuba dijemput. Okay, Kak Syabina dah join kita, Alicia, minta maaf baru perasan kita orang baru masuk. Jadi kita masih masuk dalam tajuk high tadi ya. Jadi itu untuk makluman kita semua sama-sama. Okay, kalau ada soalan boleh letak dalam grup kita, atau boleh buka mikrofon sekejap lah insyaAllah. Okay, jadi kita habiskan high tadi. Okay. Alright, jadi untuk cerita pasal bila keluar haid tadi, bila darah haid ada keluar, tapi kita kena tahu je pada usia tertentu pasti ada usia itu usia putus haid. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i tidak ada umur tetap. Kita tak ada umur tetap. Ada yang awal, ada yang akhir, kan? Okey, ada yang awal yang tetap. Jadi bila dah keluar darah lagi, maka apa-apa darah yang keluar selepasnya mungkin darah penyakit lah, kan? Jadi sebelum tu macam dah lama beberapa bulan keluar, tiba-tiba keluar. Jadi mungkin bukan darah haid lagi. Okay. Kemudian tidak tetap, ia hendaklah dikiaskan kepada ahli keluarga terdekat. Okay, maksudnya ikut sejarah keluarga. Kalau kita Syafi'i kat Malaysia tu, kita ikut sejarah keluarga. Umur 40 kah? Umur 45 kah? Tapi kadang-kadang benda tu dalam masyarakat kita jarang diperbincangkan. Pernah sih kita tanya dengan mak kita kah? Macam kami mungkin si perlu dah tahu sebab anak semua lelaki. Anak semua lelaki-lelaki, tapi mungkin perempuan lah untuk yang ni ya. Tapi si juga kami nak kacau rumah tangga anak kami kelak insya-Allah. Jadi ya hal antara suami isteri, tapi bila mana kita nanggap sesuatu yang perlu mak bapak macam tangan, contohnya sampai tangan dan sebagainya kan. Keganasan rumah tangga contohnya berlaku, ya mak bapak akan kembali ada tanggungjawab untuk campur tangan lah, untuk buat macam tu. Jangan dibiarkan sebab kita sebagai itu masyarakat. Si payah bukan anak kita aja, orang rumah sebelah pun bila mana kita nanggap berlaku keganasan rumah tangga, jadi tanggungjawab kita untuk melaporkan, untuk buat sesuatu sebelum ada pembunuhan kah,
ada kecederaan yang berlaku kan. Jadi benda-benda macam tu lah kita kena lakukan. Kadang-kadang keganasan tu berlaku sebab masalah dadah, masalah stres, kerja putus asa, sifat putus asa. Last yang berlaku, kita bukan pada apa, dalam masyarakat kita ada yang sampai tahap yang beri racun kepada anaknya dan last bunuh diri juga. Untuk berlaku kat Semarahan. Kita sedihlah Nangga bila mana orang putus asa kepada ujian-ujian setelah Allah beri ujian pada sejaknya. Ini insyaAllah bila mana kita terputus daripada masyarakat, sit dekat dengan masjid, maka kita hidup bersendirian, maka pada penghujungnya kita susah, tak ada orang yang nak bantu. Okay, insyaAllah. Jadi sebab ialah Bro Syah cerita dalam perjumpaan kita di Puja Karya, Hayyalal Falah, marilah menuju kejayaan. Bila mana azan memanggil di masjid-masjid kita, usahakanlah untuk hadir ke masjid, terutama yang laki-laki. Yang perempuan mungkin diwajibkan, tapi yang laki-laki tadi. So salah seorang, contohnya tadi ada wakil. Kalau kita perempuan, ada anak lelaki kita minta setidaknya pergi ke masjid. Bila mana apa-apa berlaku kat kita, insya-Allah orang masjid kenal dengan anak kita, apa dapat mohon bantuan dan sebagainya. Sebab kita tahu kan, hari tu kita mungkin senang, tapi hari akan datang kita mungkin mengharapkan bantuan Baitul Mal dan masyarakat yang ada, insya-Allah. Jadi betul-lah Allah telah takdirkan untuk andai kata kita jaga silaturahim, Allah akan jaga kebajikan kita, insya-Allah. Okey, jadi di situ namun jika dari faktor umur, Imam Syafi'i ada umur 62 tahun untuk kebiasaan lah. Umur 62, ya maksimum lah. Tapi si mustahil putus awal lah. Okay, kalau Imam Abu Hanifah, salah satu 4 imam mazhab besar yang mengasaskan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah menetapkan umur putus haid sebagai 55 tahun. Umur pencen. Umur pencen dulu umur pencen baru umur 60 tahun. Umur pencen dulu 55 tahun. Jadi apa sebab kerajaan dulu letak umur 55 tahun, mungkin atas faktor macam tu lah. Atas faktor macam tu. Wallahualam. Okay. Jadi darah yang keluar tidak lagi dinamakan darah haid, tapi mengikut pandangan mazhab yang tadilah kita sebutkan, darah istihadah atau darah fasad yang keluar kemudian kan. Fasad. Kemudian Maliki jauh lagi, antara 50 ke 70 tahun. Ini ada tempohnya. Jika darah yang keluar dari umur 70 tahun bukan darah haid tapi darah penyakit. Okay. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal umur 50 ke 60. Tapi kita kat situ nak biasakan umur 62 tahun. Umur 62 tahun. Tapi sebenarnya si ditetapkan anytime boleh Ada yang bergantungan orang, Dah berapa bulan dah si keluar darah haid, tiba-tiba keluar darah haid, buat disahkan dengan doktor lah. Macam Imam Maliki tadi Subhanallah. Okay, untuk hikmah kita belajar tentang darah wanita. Okay, kalau kita sayang isteri kita, sayang anak-anak kita kan, kadang kita ambil tahulah apa darah yang keluar, jangan si tahu kita yang laki-laki tu. Okay, apa yang perlu dilakukan oleh wanita yang telah putus haidnya? Okay, subhanallah. Okay, mungkin sebelum tu kita si tahu, kita tahu. Wanita yang telah putus haid yang hendaklah bertindak sebagai perempuan yang suci sepanjang masa, sama ada dari segi ibadah dan hukum-hukum yang lain. Dalam masalah iddah pula, ia hendaklah beriddah mengikut bulan, bukan mengikut bilangan haid atau bilangan suci lagi. Okey, boleh faham? Jadi siapa yang dah putus haid, yang dah menopause tadi pada tadi, ini akan ikut masa iddahnya. Anda kata yang nak berkahwin semula kan, kematian suami dan contohnya. Okey, nak berkahwin semula kena tunggu ambil 3 bulan. Okey, yang ada pengalaman situ, subhanallah, Kak Syabina kita. Jadi kita doakan Kak Syabina diberi kesabaran atas pematian suami dalam tahun tu tadi Dan tahu kedom kita dah ingat tu, yang kita lupa sedekahkan bacaan Al-Fatihah kita atau salam kita. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita boleh doakan Allah sayangilah, Allahumma firlahu, maafkan mereka, Allah warhamhu, sayangilah, wa'afihi wa'fu anhu, dan maafkanlah mereka. Siapa tu? Kak Syabina kah? Terima kasih Ustaz. Okey. Kami ingat dengan kita. Terima kasih.
Okey, insyaAllah sama-sama kita doakan pemilihan arwah lah. Okey, jadi tempoh haid, okey, tempoh haid paling singkat para ulama Syafi'i, kita ikut yang Syafi'i lah. Paling singkat sehari semalam. Maksudnya hanya mesti sehari dan lalu semalam 24 jam. Hari tu start keluar, kita lepas 24 jam baru kita mandi. Walaupunnya macam sejam je keluar, pada siap dah keluar lagi. Kena tunggu 24 jam je. Mengikut kefahaman kami, betul sih? Kak Syabina yang dah mungkin dah tahu 24 jam, kalau keluar sehari je, kalau keluar berapa jam aja darah yang tadi pasti keluar lagi. Lepas 24 jam baru kita mandi wajib lah, mandi wajib untuk bolehkan kita semayang tadi. Jadi untuk yang ikut Syafi'i kita, ikut Syafi'i. Jadi paling panjang sampai 15 hari. Andai kata masih keluar darah fasad, masa kita kena tunggu juga darah yang sampingnya kering. Dah kering baru boleh kita mandi dan mandi dan ambil wuduk untuk solat tadi. Mandi wajib caranya dengan kelas yang minggu lepas. Hari Ahad. Siri ke-24. Siri ke-24 kita cerita tentang mandi wajib. Okey. Jadi cara mandi wajib kat siap lah. Okey. Jadi simple lah. Yang penting meratakan air. Kita cuci bahagian kemaluan kita tadi. Boleh kita ratakan air ke seluruh badan. Tapi ada sunnahnya ambil wuduk dulu sebelum kita meratakan air. Okey. Jadi bagi Imam Abu Hanifah, tempoh haid paling singkat ialah 3 hari. Tempoh paling panjang 10 hari. Jadi dari kalau kita pergi ke tempat yang mengamalkan mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab As-Sawri, mazhab As-Sawri itu tadi ada mazhabnya. Okay. Paling akhirnya 3 hari. Walaupun tadi keluar berapa jam, lepas 3 hari baru mandi wajib. 3 hari baru mandi wajib. Okay. Jadi itu istilahnya lah supaya kita tahu bila untuk mandi wajib. Dan kita yang laki-laki, kita tahu konteks kita 24 jam ke si. Jadi kita pun dapat tanya dah semayang ke belum? Dah boleh semayang ke belum? Tadi mana dah keluar darah lagi kan? Jadi lepas 24 jam kita boleh bantu untuk ingatkan. Jangan kita guna pandangan tadi nak. Kita guna kefahaman impun. Haid biasanya 7 hari. Jadi 7 hari lah walaupun keluar sekejap je, jadi darahnya keluar setitik je atau keluar sedikit saja dalam sebulan nanti keluar sedikit saja. Kemudian siap dah keluar, kita tadi tunggu 7 hari je baru nak mandi wajib. Satu kesilapan lah. Satu kejahilan yang berlaku andai kata kita asyik belajar tentang darah tu tadi. Jadi Imam Malik ni yang mana siap dah batas. Okay. Siap dah batas untuk paling singkat. Siap dah batas. Okay. Maksudnya sejam kah, 2 jam kah, sedetik je pun, walaupun sedetik je keluar sikit je, sedetik pun dah tadi paling panjang ni baginya 15 ke 17 hari untuk Imam Malik. Untuk mazhab Imam Ibnu Taimiyah yang banyak juga meriwayatkan hadis kan, meriwayatkan hadis tidak perlu ditempohkan secara singkat. Untuk mungkin kita perlu baca juga lah Ibnu Taimiyah, hanya untuk pengetahuan je. Okay, untuk pengetahuan kita je. Tapi just bagus juga lah sebenarnya kita fahami ada perbezaan ikut tempat. Sebab kita tahu kan kita akan datang kita berhijrah ke Afrika kah, berhijrah ke tempat-tempat lain yang mazhabnya berbeza. Kita sepatutnya ikut mazhab setempat. Yang kita berpecah-pecah dalam mazhab tu tadi insya-Allah. Tapi kalau boleh ikut iktikad satu mazhab, belajar satu mazhab dulu supaya kita dapat fahami. Bila kita dah banyak ilmu kita dah banyak, tapi banyak macam ni punya ilmu kita mungkin belum sampai level imam-imam tu. Imam-imam yang hafal beratus ribu hadis. Subhanallah. Kita tak nak ingat satu hadis pun si lepas nak dengan sekadar matannya ikut ayat per ayat sampai kepada Nabi. Siapa yang mengawal sampai ke Nabi, dia pun kita dapat nak mampu hafal baru satu hadis. Belum yang beratus ribu hadis lah. Ada hebat-hebat orang yang bukan saja berhafal Al-Quran tapi hadis tadi dihafalkan. Alright. Jadi kesimpulan situ sehari semalam paling tu sehari paling pendek 24 jam. Kebiasaan 6 hingga 7 hari. Tu ada hadis disebutkan daripada Hamah bin Yasin. Okey. Jadi ada yang tanya kan apa hadis tu tadi? Hadis tu membantu kita dari sudut fiqh. Nak tahu dalam Al-Quran disebutkan tentang tempoh-tempoh tu kan. Tapi Nabi kita mengajar caranya, berapa panjang pendek dan sebagainya kan. Dan oleh kerana ada riwayat yang berbeza-beza, maka mungkin ada perbezaan pandangan ikut
mazhab tadi, yang mana ni yang diikut Sidajah. Tapi kita nanggap ada hampir persamaannya, masih ada 6 ke 7 hari. Ini sabda Rasulullah, setelah kamu kedatangan haid selama 6-7 hari seperti dalam perkataan Allah, maka mandilah. Dan apabila melihat bahawa anda telah suci dan bersih, maka tunaikanlah sembahyang dalam masa 24 malam atau 23 malam dan berpuasalah. Ada tuntutan untuk berpuasa lagi situ. Sesungguhnya demikian itu memadai bagi kamu, dan demikianlah hendaklah kamu melakukan pada setiap bulan sebagaimana wanita lain yang kedatangan haid, dan sebagaimana mereka yang suci pada tempoh haid dan tempoh suci mereka. Itu diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi. Ada dua periwayat. Jadi Islam hebat. Kalau dalam Bible, kita tengok Bible, Book of Mark, Book of John, Book of Luke, Book of Matthew kan. Itu kan 4 buku setidaknya meriwayatkan, tapi kadang-kadang terlalu berbeza, cerita yang berbeza. Tapi di situ walaupun 2 orang yang meriwayatkan, ada jalur yang berbeza mungkin kepada Nabi, orang yang mendengar daripada Nabi ada lebih daripada seorang. Ada 2 tu, Abu Daud dan Tirmizi, hadis riwayatkan benda yang sama, hadis yang sama, matan yang sama. Matan tu maksudnya teks ayat yang sama. Sanad tu adalah rangkaiannya, sampai yang sebutuk sampai kepada Nabi. Boleh ya? Untuk kita belajar tentang hadis juga, belajar tentang konsep darah je. Jadi panjang nampaknya. Apa dah tak? Kamera takut kita tu overload. Overload banyak gila. Dalam nota tu terlalu panjang, sebab sebenarnya brochure pun bersama dengan sudah cawangan-cawangan lain, dan Sarawak tu lah. Di Sarawak tu kita ada 5 cawangan Hidayah Center. Kita tu pun masih baru setahun jagung lah, belum setahun jagung. Belum setahun jagung lagi lah, lagi budak mentah dalam Hidayah Center. Jadi bila nanggap modul macam tu, kadang-kadang mungkin terlalu berat untuk para mu'alaf kan, para mu'alaf. Tapi kelak kita perbaharui lagi. Tapi memang betul lah, perlu kita ketahui benda-benda, sebab mungkin sebelum kita Islam, kita sikit-sikit gaguh pun, datang bulan, mandi sikit mandi kan, kita sikit gaguh pun benda-benda macam ni, darah yang keluar, lap ajak kah macam ni kah kan. Jadi tapi dalam Islam kita diajar, sebab kita diajar darah tu sesuatu yang berbahaya, bukannya boleh dipandang ringan lah, dipandang enteng atau dipandang remeh. Dipandang remeh, benda yang berbahaya, yang perlu dijaga, perlu diketahui, untuk penyakit kah, untuk kebiasaan kah, datang bulan kah, untuk yang luar biasa kah, macam ni kan. Jadi Islam sangat indah, sangat sempurna, nyenangkan benda-benda macam tu. Jadi memang sesuai lah untuk kita ketahui sebagai mu'alaf, ketahui macam ni kita nak uruskan diri, terutama yang wanita-wanita tadi lah. Kita yang laki-laki kita hanya dapat mengingatkan, hanya dapat mendidik, dapat mengajar isteri-isteri kita yang ada kat rumah, isteri atau anak perempuan yang ada kat rumah. Selain kita harap ustaz-ustaz mengajar kan. Tapi ialah hari tu pendidikan Islam di sekolah pun dipersoal, terlalu banyak masa yang diambil, malah ada kafar lagi khusus asal fardu ain, ditambah masa juga cukup untuk mengajar semua yang ada nak konten-konten macam tu lah. Suci di antara haid, adakah dianggap haid atau tidak? Dalam persoalan ini terdapat khilaf. Khilaf tu maksudnya perbezaan pandangan, ada perbezaan. Untuk kita Syafi'i, untuk ingat tangan untuk Syafi'i dan Abu Hanifah, apabila berlaku kalau ikutkan 7 hari kita dah habis dah, atau 2 hari ke 3 hari tadi dah habis dah, tiba-tiba keluar lagi dalam tempoh belum sampai 3 minggu lagi dah, keluar lagi darah tadi. Ini adakah dianggap haid atau tidak? Dalam mazhab Syafi'i dan Abu Hanifah, pendapat suci yang berlaku pada hari haid dikira sebagai haid. Oleh demikian, jika seorang wanita daripada 1 hari keluar darah daripada 1 hari bulan suci, di mana ia mengatakan suci itu sama ada dengan keringnya darah atau dengan ia meletakkan kapas dan tidak ada kesan darah haid pada kapas, kemudian hari berikutnya datang semula haid, maka menurut pandangan ini keseluruhan hari adalah haid. Apa yang dimaksudkan di situ? Maka seluruh hari adalah haid. Okey. Maksudnya di situ bila hari berikutnya tadi kita ingat dah kering dah. Tapi sehari kemudian datang haid. Jadi disebut di situ, maka menurut pandangan ini keseluruhan hari adalah haid. Maka sambung sebenarnya, bukannya 7 hari jadi 8 hari. Atau punya tadi kita ingatkan dah kering 3 hari. Kita engkah kapas, nangga, set lagi darah, atau engkah kain, atau macam ni lah cara kita
nangga ada darah kesit nak. Tak jari pun dapat juga nangga darah nak. Tapi yang sebagusnya guna kapas kita, guna kapas atau kain yang mana kita dapat nangga kesan darah tadi ya. Kita ingat dah kering, tapi sehari kemudian tadi keluar lagi darah, maka maksudnya bersambung lagi lah, bersambung lagi di situ Kami harap betul lah yang difahami di situ Suci antara darah-darah sama ada tempoh minima haid iaitu sehari atau lebih ada dikira haid kerana mengikutnya, yakni mengikuti haid, tetapi dengan syarat iaitu tak syarat-syaratnya. Ada syarat ke? Tempoh suci tidak melebihi 15 hari. Kalau tadi dalam 7 hari, maka susah je kami nak jawab tu. Sebab kita bukan arif dalam bidang tu. Jadi itu benda yang perlu ditanya dengan ustaz-ustaz yang lebih lanjut lah. Ustaz yang lebih lanjut. Tempoh suci tidak melebihi 15 hari. Tidak melebihi 15 hari. Adakah dikira haid? Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin benda tu kami perlu datang kembali. Kalau kami cuba tanya dengan yang arif. Kami minta maaf sebab bersedia untuk jawab batok. Kita baru kami pun sebenarnya bukan nak ada bersedia, bersedia. Kami ingatkan yang asas. Kita nanggap terlalu detail bila terlalu detail. Tapi sebenarnya cukup sebenarnya untuk kita tahu 4 jenis darah tadi. Tapi itu ada penjelasannya. Tapi insyaAllah esok kita akan nanggap lagi lah tajuk tu. Okey, maka suci antara 2 haid. Untuk tadi kita teruskan untuk mazhab Maliki dan Hambali. Modul tu kami boleh share boleh share. Cuma kita masih lagi macam mana detailnya tadi lah. Tahap 1 tu kita akan share dalam grup. Jadi siapa-siapa yang nak baca lebih lanjut, nak menghadap, nak tanya dengan ustaz-ustaz yang lebih arif, kelak boleh tanya lah. Jadi kita kena tahu ada keadaan pula, adakah haid kita bersambung. Contohnya tadi 3 hari, lepas kita ingatkan dah kering, ingatkan adakahnya bersambung atau si. Bila mana sehari kemudian keluar lagi darah. Bila keluar lagi darah, kita akan tunggulah. Tapi nasib boleh lebih 15 hari. Mengikut syarat di situ lah. Ada syarat-syaratnya tadi nak. Sebelum haidnya tadi, boleh 15. Menyang lebih 15 hari, dia ada darah lain dah, darah fasad. Tapi masih juga terpaksa tunggu darah fasad tadi kering. Kena tunggu kering juga. Right. Kalau orang yang darah nifas, yang beranak sampai 40 hari kan. 40 hari ke 60 hari. Masih berdarah kan. Maksudnya darahnya pun kena tunggu kering juga. Ya, akan lebih lanjut lah. Okay. Jadi, suci di antara hari kebiasaan adakah dianggap had atau tidak? Dalam soal ini, ada hilaf tadi. Kita tutup syarat-syaratnya tadi. Kita dah langgar. Okay. Andai kata kita dah sembahyang tadi, kita dah sembahyang tadi. Dalam hari, kita ingat hari ketiga dah habis. Kita dah sembahyang Zuhur ke Asar, Isyak. Kemudian tiba-tiba subuh esok berdarah baru. Jadi adakah dianggap anggap suci? Tempoh itu tidak melebihi 15 hari. Maksudnya kalau macam ni mana? Tempoh suci macam 3 hari tadi, hari keempat dah dianggap suci. Contohnya ni sambung sampai sehari ke 2 hari ke 3 hari jadi ni sambung dia boleh lebih 15 hari. Ni boleh sambung lebih daripada 15 hari. Okey. Tempoh sucinya tadi boleh 15 hari sebab ia dah kira 2 minggu lebih lah. Sebab minggu ketiga dah berjaga-jaga memang nak datang bulan baru lah. Ni darah-darah haid yang keluar secara keseluruhan tidak kurang dari tempoh minima haid iaitu sehari semalam. Untuk darah tadi keluar sehari semalam. Untuk darah-darah haid lah. Yang keluar sehari. Yang keluar sikit aja. Yang bukan kira darah haid lah. Okey. Suci itu hendaklah dikelilingi antara 2 darah haid. Okay, InsyaAllah. Harap penjelasan kami betul. Kita berpandukan modul kan. Menurut ayat tu, yang mesti keluar sehari semalam. Baru dikira haid. Mungkin keluar titik sikit saja, adakah ia dikira darah fasad? Lepas dia terus kering, kita boleh mandi wajib semula. Okey, mandi wajib semula. Okey, tapi nak tahu tadi dikira haid bila dia keluar sehari semalam. Darah jadi suci itu hendak dikelilingi antara 2 darah haid. Okey. Misal datang bulan pertama, datang bulan kedua. Mesti ada tempoh sucinya. Okey. Untuk mazhab Maliki ada pandangan yang berbeza.
Seterusnya kita kena tahu masa suci antara 2 haid. Okey, ada tempoh yang kita set darah, yang dianggap darah tempoh suci. 15 hari tadi disebutkan. Dan banyaknya pula tidak ada perbahasan. Jadi tidak ada perbahasan. Okey. 15 hari. Okay, untuk 15 hari yang paling kurang untuk tempoh suci. Dalam masalah masa bersemayam kedatangan haid itu tidak ada batasan kerana perempuan tidak terkadang haid dalam setahun hanya sekali, bahkan ada juga perempuan yang kedatangan haid seumur hidupnya hanya sekali sahaja. Itu ada juga. Ada kes-kes khas lah. Ada kes-kes khas. Bila mana set darah yang keluar dan kita dah mandi wajib, maka dianggap suci. Itu dalam masalah kes-kes khas lah. Bila keluar darah, yang dianggap tempoh yang tidak suci untuk sembahyang tadi atau masuk masjid dan sebagainya. Okey. Untuk ada kajian Imam Syafi'i, subhanallah. Ada dalilnya di situ. Dalil tu maksudnya sumber. Okay. Untuk Sayyidina Ali adalah seorang sahabat yang juga jadi Amirul Mukminin yang kita sebutkan tadi lah. Cerita tadi. Hamnah bin Jashi. Okey. Hamnah bin Jashi, beliau kedatangan haid selama 6 hari. Itu juga adalah di dalam perkataan Allah. Kemudian kau mandilah dan apabila telah mengetahui akan dirimu telah suci dan bersih, maka hendaklah kamu sembahyang dan berpuasa selama 24 atau 23 hari dalam sebulan. Yang demikian adalah memadai bagi kamu engkau. Begitulah hendaknya engkau berbuat di tiap-tiap bulan sebagaimana suci mereka itu bagi masa haid dan masa suci. Untuk hadis yang meriwayatkan tadi lah. Cuma bab sembahyang dan berpuasa tu tadi. Okey. Silap. Adakah dimasukkan sembahyang memanglah penuh untuk 24 hari kan? Berpuasa untuk 24 hari. Subhanallah. Okey. Seolah-olah sepanjang tahun jadi setiap bulan ada 24 hari atau merujuk pada alim ulama lah, mungkin ada sebab yang wajib ke atas kita adalah berpuasa di bulan Ramadan. Tapi bila ada hadis macam tu yang mana kita tahu ada hukumnya wajib atau harus atau sunat macam ni. Tapi yang kita tahu sembahyang memang wajib sembahyang memang wajib 5 waktu. Untuk puasa, adakah wajib berpuasa tadi? Wallahu a'lam. Saya dah situ hukum wajibnya lah. Okay. Tapi memang kita dianjurkan setiap minggu ada puasa Isnin dan Khamis. Setiap bulan ada puasa bid, puasa tengah bulan. Bulan penuh, tengah puasa bid. Okay. Jadi untuk yang disunat ke atas kita lah, yang disunat ke atas kita, wajib, tidak wajib setiap bulan. Dan kita ada puasa 6 di bulan Syawal, kita ada puasa puasa Syakban, ada puasa-puasa khas lah. Puasa Ashura, puasa di bulan puasa bulan Muharram, ada juga. Jadi insyaAllah setiap bulan ada tarikh khas lah untuk berpuasa. InsyaAllah puasa topik yang berbeza. Okay. Kelak kita akan masuk topik puasa. Abu Daud. Kita dari Abu Daud. Ada soalan ya? Okey. Mailing kita tanya soalan. Bolehkah ke masjid untuk belajar mengaji semasa datang haid? Okey. Bila sebut pergi ke masjid, okey, untuk pergi ke masjid, kita untuk kita Syafi'i sebenarnya kita diharamkan untuk duduk dalam masjid dalam keadaan tidak suci atau datang bulan atau haid tadi. Kalau kita belum mandi wajib, kita belum mandi, laki atau perempuan, bila mana kita belum mandi wajib, kita boleh duduk iktikaf, duduk di masjid atau duduk belajar tadi. Apatah lagi belajar, kalau duduk mesti boleh, belajar lagi lah boleh. Melainkan kawasan tadi di luar masjid. Dan sebenarnya untuk mengaji Al-Quran, kita tidak diperbolehkan untuk menyentuh Al-Quran bila datang bulan. Kita diperbolehkan untuk pegang Al-Quran. Kalau lagi untuk baca terjemahan, ya boleh. Baca terjemahan boleh. Baca dalam hati mungkin boleh. Sekadar zikir, sekadar zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Bukan niat baca Al-Quran, niat untuk zikir, untuk sebagai pelindung. Soalan tak pernah diutarakan sebelum kita tidur, kita kebiasaannya kita akan baca surah 30, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukan sebagai kita membaca Al-Quran secara niat kita baca Al-Quran untuk buka Al-Quran, kita baca kalam Allah kita baca kalam Allah.
Tapi niat kita sebagai doa, niat kita sebagai zikir, ingat Allah, niat doa atau zikir ingat Allah, dia diperbolehkan. Ya ikut mazhab kita lah. Ikut mazhab lain, wallahualam, mungkin ada yang terus melarang. Jadi untuk wanita, untuk tempoh cuti kita, sembahyang pun cuti, nak baca Al-Quran pun cuti, baca Al-Quran pun cuti. Tapi kalau lagi belajar ikut majlis ilmu macam tu, kan, online macam tu, saya ada masalah. Tengah datang bulan pun boleh ikut majlis ilmu. Tapi untuk duduk di masjid, untuk duduk dalam masjid, memang masjid boleh. Tapi lalu boleh. Walaupun kita tadi belum mandi wajib, belum lagi datang bulan, rumah kami tadi terpaksa lalu masjid. Dalam masjid contohnya, isteri kepada imam rumah, imam dalam sebelah masjid kan, contohnya. Jadi kita kena lalu. Mun sekadar lalu diperbolehkan. Tapi mun sekadar duduk, kawasan masjid boleh. Kawasan masjid boleh. Ruang solat tadi kita siapkan. Tempat sujud ya paling jagalah. Sebab tujuan larangan tu tadi sebab kita nak jaga tempat dia suci daripada najis darah tadi. Boleh faham? Boleh faham? Islam melarang tu bukannya saja-saja melarang. Yang melarang sebab nak jaga kebersihan atau kesucian tempat. Sebab kita tahu darah tu satu yang berbahaya kan. Memang boleh pakai pad dan sebagainya. Kalau bocor macam ni, kes-kes bocor dan sebagainya. Jadi kita tahu. Jadi untuk kita elak terus daripada duduk dalam masjid secara sengaja. Kalau sekadar untuk lalu dewan solat, boleh. Kalau masuk dalam kawasan masjid, maksudnya di luar pintu masjid lah, pintu dewan solat ya, boleh. Kita nak pergi pantry, kita nak pergi tempat dewan belajar kat sebelah masjid, atau nak pergi pantry masjid kah, atau nak pergi tempat wuduk masjid kah, yang tak ada masalah. Nak pergi toilet boleh, toilet masih boleh. Kawasan masjid pun masih boleh. Sebab melainkan kawasan masjid tadi digunakan juga untuk tempat semayang. Contoh semayang Jumaat tadi kan, tepi-tepi kadang-kadang dibuka je untuk semayang Jumaat. Tapi kadang kata yang tadi kebersihan tu tadi bila punya berkapit tu yang masalahnya terus lekat sia. Bila mananya tile mungkin dapat dibersihkan dan sebagainya. Tapi oleh kerana darah tu sesuatu yang tak nampak, virus yang ada dalam darah dah dibersihkan sekalipun, adakah dah disanitize dan sebagainya, ini satu hal berbeza. Jadi untuk wanita-wanita yang datang bulan atau ada darah haid atau darah nifas istihara dan sebagainya, kalau kita yang baru bersalin tu, nang pantang lah, jangan keluar rumah nak. Nang pantang jangan keluar rumah. Jadi kalau boleh jangan ke masjid. Jangan ke masjid kalau kita datang bulan. Yang ruang solat tadilah, ruang solat jangan masuk. Jadi kalau untuk tujuan belajar, sekadar belajar biasa, belajar kelas-kelas macam tu, boleh. Tapi kalau ikra, boleh, dewan belajar boleh. Kalau dewan belajar bukan dewan solat, memang boleh. Memang boleh. Tujuan kita untuk belajar ikra bukan Al-Quran. Ikra tu sekadar kita latih sebutan perkataan. Sebab Brosyah, walaupun saya dah tahu dia guru Al-Quran, kita boleh lagi ikra, boleh mengajarlah, belajar sebutan. Kalau nak mengajar Al-Quran, sebenarnya kena ada guru yang ada tauliah Al-Quran. Yang mana dah disemak lah, pejabat agama kita ada ustazah kan, yang temuduga siapa yang jadi guru Al-Quran tu tadi, sama ada diperbolehkan untuk mengajar Al-Quran tadi. Okay, boleh faham? Alright. Okay, Alhamdulillah. Masih soalan tadi Meli. Jadi kita belajar bersama-sama atau memang ada soalan. Mana yang kami tahu, kami jawablah. Mana yang kami isi tahu, boleh rujuk kepada kita rujuklah dan tolong jawab kemudian insyaAllah. Okay. Adakah perempuan yang mengandung ada kemungkinan untuk datang haid? Para ulama beriktilaf. Iktilaf tu maksudnya tadi yang just ikut sajalah. Iktilaf ikut jumhur, apa yang ada jumhur ulama. Okay? Ikut kesemua ulama tu maksudnya orang yang alim-alim lah, orang yang belajar. Alim tu orang yang ada ilmu, orang yang memang belajar, orang yang guru-guru, bukan sekadar guru-guru, yang puan guru, tok guru, ulama lah, maulana dan sebagainya kan. Memang dah ada title lah, title memang dikenal oleh orang yang berilmu kan. Ulama tu jadi perempuan mengandung tidak ada kemungkinan datang haid. Jadi bagi perempuan yang mengandung 9 bulan saja, 9 bulan jadi ada istilahnya datang haid. Ada istilah. Kalau keluar darah ya tadi mungkin darah penyakit atau darah fasad yang kita sebutkan tadi lah,
istihadah atau fasad tadi. Okey. Darah penyakit itu disebutkan dalam slide. Semua nampak slide Okey. Okay. Jadi macam ni kita nak kenal darah haid atau sik. Kalau Imam Syafi'i tadi ada kemungkinan datang haid. Okey, situ Imam Syafi'i, kalau jumhur ulama yang mana saya ada kemungkinan. Tapi kalau Imam Syafi'i, Malik dan Al-Laits, kita tak Syafi'i kita tak Syafi'i. Perempuan mengandung ada kemungkinannya datang haid. Kita tak termasuk sebenarnya, ada khusus tadi. Okey, Tok Bro Syah pun baru kita bersama-sama belajar. Menurut mereka, jika perempuan yang mengandung itu mendapati darah keluar daripada farasnya dan keluarnya menepati hari kebiasaan haidnya serta kelihatan ciri haid pada darah tersebut, maka darah itu adalah darah haid. Okay. Macam ni warna darah haid, kita nak kenal atau nak kenal lah. Okay. Maksudnya tadi Syafi'i pun kita ikut buktinya tadi. Ikut buktinya. Buktinya dia apa? Bukti yang terbaik tentang darah yang ketiga lah. Okay. Subhanallah. Okay. Ciri darah haid pertama, syarat-syaratnya darah haid. Warna yang keluar mendapati ciri-ciri warna darah haid. Macam ni warna darah haid tu. Perempuan lebih arif lah. Kami mesti arif nangga. Yang kita selalu nangga warna hitam. Dah gelap dah. Okay. Warna darah yang keluar mendapati ciri-ciri warna darah haid. Seorang wanita itu telah mencapai kemungkinan haid. Tadi yang kita sebutkan 9 tahun. Maka darah yang keluar sebelum umur tersebut tidak dianggap haid. Okay. Jadi itu syarat kedua. Syarat ketiga, rahimnya kosong dari anak. Kerana rahimnya kosong dari anak dengan wanita yang hanya tidak mungkin akan tahan. Kita hanya mengikut jumhur ulama kecuali Syafi'i dan Malik. Kita Syafi'i walaupun hamil tadi masih ada kemungkinan datang haid. Kalau keluar darah merah tengah bini tengah mengandung nak sebulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, tiba-tiba keluar darah itu ciri-cirinya hampir sama, si boleh bersama. Suami isteri si boleh bersama, jangan bersama bila ada darah macam tu. Takut ada orang lajak juga, boleh Hendaklah tempoh kedatangan haid tidak kurang daripada tempoh minima. Kita sebutkan tadi, minima 24 jam. Paling panjang 15 hari. Biasanya 6 ke 7 hari. Okay, boleh Okay, Syah baru baca pun dah ingat. Okay, insyaAllah. Okay. Kemudian, hendaklah kedatangan tidak melebihi tempoh maksimalnya. Yang kita sebutkan tadi lah 15 hari. Hendaklah kedatangan dihadiri oleh tempoh suci yang paling pendek, iaitu 15 hari mengikut mazhab Syafi'i bagi wanita yang telah biasa kedatangan haid. Okay, untuk perempuan yang tiap-tiap bulan datang haid, kita paling kurang ada tempoh sucinya 15 hari, maksudnya 2 minggu lebih. 2 minggu sehari 2 minggu sehari. Kebiasaannya sepatutnya 3 minggu baru datang bulan. Seminggu kan, seminggu datang bulan. Tapi kalau tempoh sucinya tadi mesti 15 hari. Ada 15 hari. Anda kata dalam 15 harinya kebiasaannya tadi 15 hari nangsi ada datang darah, tiba-tiba keluar darah tadi mungkin bukan darah haid kalau bukan tempoh 15 hari. Tapi punya lepas 15 hari, kemungkinan haid dia ada. Kemudian haid dia datang awal. Okey, tu tadi kita kena tahulah benda tu. Alright. Seminit lagi. Subhanallah. Okay. Kita nak habis. Kita habiskan jangan setengah-setengah belajar. Okay. Alright. Sorry. Buat kami kat atas. Kami pun Telegram kat bawah. Okay. Boleh je TV. Hendaklah kedatangan tidak lebih tempoh maksimal dan kedatangan ke tempoh pendek. Tentang ciri-ciri utama, Nabi menyifatkan beberapa sifat. Okay. Orang dulu dia nangga sifat darah tadi. Pertama, 1. Pekat. Darahnya cair, bukan darah haid. Kedua, terbakar. Panas. Asalnya panas. Wallahualam, kami sebenarnya merasa dalam keadaannya panas. Tolong bersihkan adalah. Okay. Tolong bersihkan dalam toilet dan sebagainya. Jadi kita ada tetangga je lah. Jadi ia keluar darah dengan perlahan dan tidak mengalir. Okay, perlahan dan tidak mengalir. Kalau darah mengalir tu, kan darah asyik keluar, kecederaan dah mengalir. Darahnya keluar perlahan aja, keluar slow aja. Bukannya darah mengalir terpancut keluar, confirmkan lah. Mudah terpancut keluar, bukan darah yang tadi. Sebabnya darah daripada vena, kalau vena dan arteri kan, kita ada 2 jenis salur darah dalam badan kita. Kalau arteri terkena arteri memang terpancut keluar. Kalau vena memangnya akan keluar slow. Okay. Keempat, baunya confirm busuk. Kalau darahnya masih fresh, saya dah bau selalunya. Kalau darah masih saya dah bau. Tapi bila darah yang memang darah yang
kotor kan, darah kotor, uterus kotor, maka baunya pun akan busuk juga. Dan warnanya jadi hitam dan sangat merah. Macam ni hitam atau mungkin tak sepatutnya atau lah. Sikannya hitam dan sangat merah kan. Dua-dua warna serentak. Okay. Yang berusaha selalu naga ada kerin, warna hitam. Okay. Jadi kadang-kadang yang sangat merah atau hitam, merah gelap lah. Sangat merah, merah yang betul-betul merah. Betul-betul merah lah, merah darah. Okay. Jadi jika darah yang keluar memenuhi syarat di atas, ia adalah darah haid. Jika tidak, maka ia bukan darah haid, tetapi darah penyakit tadi, istihadah. Okay. Yang warna tang cair je warnanya. Kan? Bukanlah dan darahnya si panas dan sebagainya. Bukanlah darah haid tadi. Okay. Wallahualam, betul kah darah haid panas? Mau tanya yang wanita-wanita lah. Kami pun si tahu juga. Mau disahihkan oleh para wanita. Okay. Apakah ada warna haid? Okey, kalau ikut Syafi'i, macam tu. Hitam, merah, ashqar. Subhanallah, merah kuning, kuning keruh. Jadi kita tadi kalau Hanafi ada 6 warna. Kalau Syafi'i, hitam, merah, warna antara kemasan dan warna merah, kuning dan keruh. Ada 5 warna. Atau 5 warna darah haid. Subhanallah, kalau warna lainnya warna apa? Berusaha pun si pasti. Tapi taklah warna-warnanya. Taklah warna-warnanya. Okey. Okay. Alright. Taklah warna-warnanya. Okey. Kemudian, dah tu semua turun. Okey. Kebiasaannya mula datang warna hitam, kemudian berubah menjadi merah, kemudian antara merah dan kuning, kemudian kuning dan akhirnya keruh. Jadi, ini ada peringkat peringkat darah tadi startnya warna hitam, kemudian merah, kuning dan akhirnya putih keruh. Jadi bagi yang wanita yang si pernah merhati tak mungkin pengetahuan baru, kita dah tanda-tanda nak habis haid tadi yang mati daripada hitam asalnya jadi merah kuning dan akhirnya atau mungkin warna putih tak tadi. Tanda habis haid tadi warna putih, ada macam keluar warna putih-putih kan. Keputihan lah orang selalu sebutkan. ada keputihan yang keputihannya ada tanda dah habis haid, perlu dicuci lah. Perlu dicuci ya. Hilang pencuci wanita. Okey. Seperti kapur putih yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kita sentiasa tambah apa maksud RA tu? Radhiyallahu anha. Okey, radhiyallahu, semoga Allah redha. Allah redha. Kita minta Allah redha dengan kita. Kita tak apa lagi dengan para sahabat tadi ya. Yang manusia biasa juga, bukan yang nabi-nabi yang dihantar. Kita minta Allah redha tidak sebagai manusia yang telah dijanjikan syurga lah. Telah dijanjikan syurga. Radhiyallahu anha. Okay. Tidak kelihatan sebarang warna. Okay. Sama adanya putih atau colorless. Saya ada color. Keluar cair colorless. Wallahualam. Tanyanya darah haid telah habis. Ketika itu barulah boleh mandi dan melakukan ibadah seperti mana wanita yang suci. Okey, boleh faham setakat tu Okey, kebanyakan ulama berkata sahih di kalangan fuqaha Syafi'i, warna kuning dan keruh tidak dianggap sebagai haid jika kedatangannya bukan pada waktu haid. Kadang-kadang mungkin dalam tempoh kita dah habis haid sebenarnya, tapi tiba-tiba ada keluar cecair kuning dan keruh tadi. Dalam tempoh 15 hari yang minima tadi kan keluar, ia dianggap kedatangan haid. Atau mungkin yang lebih 15 hari pun belum datang haid juga. Jadi masih boleh sembahyang dan sebagainya. Okay. Alright. Kalau datang pada waktu haid, lain cerita. Waktu haid 7 hari tadi nak. Dalam 7 hari atau dalam tempoh ke-15, 7 hari ke-15 hari yang maksimum tadi. Kalau tempohnya tadi, kalau keluar nampak cecair kuning putih tadi pun, masih dikira masih datang haid. Keruh. Warna keruh. Sorry, kuning dan keruh. Bukan kuning dan putih. Putih je tanda dah habis. Putih atau colorless. Colorless jernih je. Allahuakbar. Kita tahu Arab semua dah dewasa. Semua dah dewasa. Saya dah mimpi yang dengar. Okay. Okay. Kebanyakan ulama berpendapat dengan pandangan sahih, warna Syafi'i kuning keruh tidak anggap sebagai haid jika kena okay. Untuk haid, kita dah baca tadi dalil yang dikemukakan. Untuk ada dalilnya. Kami skip dalil tu. Masing-masing boleh baca. Kami tidak menghitung warna kuning dan keruh selepas mandi atau sesuatu pun. Okay. Kalau keluar lagi lepas tempoh haid tadi, tempoh haid tadi maksimum 15 hari, maka dianggap tempoh suci. Kalau masih keluar kuning atau warna yang keruh, maka ia dikira sebagai haid. Masih boleh sembahyang.
Abu Yusuf mengatakan warna kuning adalah haid, sementara warna kuning untuk pandangan lain lah, untuk pandangan yang lain lah. Bila pandangan lain, yang kadang-kadang ada yang sangat strict sampai kalau keluar cecair warna kuning tadi pun masih lagi dikira haid. Untuk terpulang kepada siapa nak pegang macam ni lah. Okay. Subhanallah, panjang tu banyak pasal perbezaan makasid. Untuk kira makasid syariah, perbezaan dalam pandangan. Menurut ni kita, yang penting kita di Malaysia, kita di Sarawak tu, kita cuba ikutlah sebanyak mungkin. Ikut yang Syafi'i tadi. Di 7 hari atau paling tadi sehari tadi. Sehari tadi. Kalau si keluar darah lagi, anda kata lepas ya, masih keluar kuning dan warna keruh tadi, ia masih dianggap haid dalam tempoh 15 hari. Jadi tahan lagi kita daripada sembahyang tadi, tunggu sampai dah jernih, dah keluar warna putih, baru kita boleh sembahyang. Mandi wajib semula dan sembahyang dulu. Sangat untuk kita telitilah tahu bila berhenti haid tadi. Jadi kita kena tahu tanda berhenti haid kalau ikut Syafi'i atau An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Okay. Al-Imam An-Nawawi, tanda terputusnya haid wujudnya suci adalah antara berhentinya darah yang keluar dan cahaya kuning dan keruh. Bila terputus darah yang keluar, maka wanita itu dianggap suci sama ada selepasnya keluar lembapan berwarna putih, keputihan, ataupun si keluar apa-apa. Okay. Jadi itu adalah tanda dah habis haid tadi. Alright. Perempuan je dapat mengesahkan untuk kami. Tapi mesti biasa benda tu. Okay. Apakah cara untuk mengatasi darah haid benar-benar telah habis? Okay. Untuk penjelasan, hendaklah dilakukan pemeriksaan terhadap bahagian faraj tadi dalam bahagian dalam, iaitu dengan memasukkan cebisan kain atau kapas dan sebagainya ke dalam faraj dan melihat sama ada masih terdapat kesan darah haid atau tidak. Jika tidak ada kesan darah haid, sama ada tidak nampak sebarang warna jenis tadilah tersebut dan nampak putih seperti kapur, maka ketika itu barulah diharuskan mandi. Jika masih ada kesan warna darah atau warna kuning keruh tadi, maka belum lagi habis mandi. Okay, untuk cara kita nak cek betul-betul dah habis ke belum. Okay. Kaedah pemilihan di atas diambil daripada amalan wanita sahabat. Okay, sini kita cara ngecek macam tu, kita bukan saja-saja kita ikut contoh yang dicontohkan oleh isteri-isteri Nabi, yang Nabi sendiri ajar macam ni caranya. Okay. Alright. Jadi untuk setakat tu, okey. Soalan seterusnya, bilakah wanita haid dibolehkan mandi wajib? Jadi bila dah habis haid tadi lah. Haid dah habis, kita yakin dah habis, barulah boleh mandi wajib. Kita yakin. Kalau kita masih ragu-ragu, si boleh mandi lagi. Kita masih ragu, cek lagi sekali. Cek sampai kita dah yakin. Baru kita mandi wajib. Tapi janganlah sampai suruh orang lain lah selain pada suami kita atau yang lain-lain lah. Minta cek pun suami lah. Dengan orang yang selain daripadanya, minta cek ke diri atau orang yang halal bagi kita. Okay, kita cek. Okay. Penggunaan ubat untuk mengeluarkan dan menghalang haid. Okay, itu kita kena belajar je. Ada orang mungkin makan ubat perancang keluarga atau sebagainya. Okay, macam ni. Ada je ubat untuk menghalang. Pertama sekali, tidak mengapa sekiranya seorang wanita menggunakan sesuatu yang dapat menghalang kedatangan untuk mengundang kedatangan haid jika tidak dibimbangi berlaku apa kemudahan terhadap dirinya. Menggunakan sesuatu yang menghalang haid harus dilakukan dengan 2 syarat. Maksudnya, si boleh mau sekati-sekati ya. Sekati-sekati jak mau makan pil tadi, untuk halang haid. Ada 2 syarat. Pertama sekali, bimbang berlaku kemudaratan kepada diri. Jika bimbang tidak harus berbuat berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Okay. Kita dengar apa ayat 195, mesti pasti ayat tu. Jadi ia tidak dibimbang berlaku kemudaratan terhadap dirinya. Jadi kalau kita si bimbang, bila makan pil tadi ada side effect. Kalau kita risau ada side effect makan ubat, jangan makan. Okay, kalau kita yakin ubat tu tadi memang dapat menghalang dan ada mudarat, maka makan. Kedua, mesti ada izin daripada siapa? Daripada suami. Okay. Suami perlu ada izin lah. Okey. Okey. Jadi itu ada hubung kait dengan penceraian.
ada kait dengan hubungan perceraian. Kemudian B, jika menggunakan ubat yang menyebabkan betul-betul haid itu bukan pada waktu yang biasa, maka ia dianggap sebagai suci dan idahnya tamat kerana terputus haid itu. Namun seorang wanita tidak harus menghalang kedatangan haidnya atau menyegerakan jika ianya menyebabkan terjejas kesihatan. Ini kerana mengenai kesihatan merupakan satu kewajipan. Jadi kalau pil tadi memang mendatangkan mudarat, dah KKM pun sudah KKM pun certification atau pengesahan daripada KKM. Jangan kita yakin buta juga lah. Yakin buta sudah tu tadi nak. Jadi KKM jamu hari tu pun ada KKM lah. Yang kita madah pil aja, jamu pun ada KKM pun certification. Jadi kalau kita mesti ada logo halalnya dan sebagainya lah. Sebagusnya macam tu lah. Yang dah disemak disemak kesayangan. Jadi kalau guna ubat tu pun kena pastikan bukan pada waktu biasa. Okey, bukan pada waktu biasa. Macam kita biasanya haid pada bulannya, kita nak halang haid dia. Sebenarnya jangan, boleh lah halang haid macamnya. Tapi kalau contohnya kita dalam tempoh suci, dalam tempoh suci, kita nak halang haid tadi supaya ada tujuan tertentu, ada izin suami juga. Daripada izin suami juga, maka diperbolehkan untuk tadi tapi dengan izin suami tadi, syarat tadi jangan sebarang-sebarang. Kalau belum kahwin mungkin saya dah apa-apa lah, saya dah apa-apa kat siang. Okay. Tok hukum hakam berkaitan tok penting kita tahu. Okay. Bila datang bulan, tok kita Al-Ashbah wal Nazair, tok Jalaluddin As-Suyuti, tok seorang ulama yang terkenal lah. Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan 20 hukum yang berkait dengan haid. 12 haram, 8 tidak haram. Apakah 12 haram, apakah tidak haram? Mari kita tengok sama-sama untuk tadi. Untuk benda-benda yang disebutkan. Nampak cik nombor F. Iktikaf. Siapa yang tengah haid, siapa yang tengah haid, boleh duduk dalam masjid dengan niat iktikaf nak dapat pahala. Dapat. Sekadar jalan lalu masjid boleh. Duduk dalam masjid untuk tujuan belajar ke apa tadi kan. Duduk dalam ruang solat tadi. Jangan. Sebab kita nak jaga tempat solat daripada najis darah tadi. Jadi sembahyang boleh, sujud tilawah boleh. Sujud tilawah tu maksudnya dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran bila kadang-kadang kita ada tempat bila kita baca ayat tertentu, contohnya dalam surah Sajadah, surah sujud surah Sajadah ada sujud tilawah tu tadi. Kita tengah bacakan, kita sujud. Boleh. Boleh kita boleh sujud tilawah. Tadi baca Al-Quran mesti boleh. Sujud tilawah lagi lah boleh Okey. Jadi sujud syukur pun boleh. Kita nak sujud syukur pun boleh Sujud saja sujud syukur tadi Kita sujud syukur pun boleh dalam keadaan istilahnya tadi dalam keadaan kita belum lagi mandi wajib, lelaki atau perempuan. Untuk perempuan sujud syukur pun boleh tadi dalam keadaan janabah. Kita nak hadap Allah dalam keadaan junub. Dalam keadaan belum lagi bersih. Jadi sujud syukur pun boleh. Nak tawaf tu adalah untuk masjid untuk Kaabah. Bila kita buat haji atau umrah kita pusing Kaabah 7 kali tawaf tadi perbuatan tawaf pun boleh kalau datang haid. Kalau datang haid tawaf boleh. Jadi kadang-kadang kalau ada izin suami, contoh kita pergi umrah kan, sayanglah kalau umrah datang haid kan. Jadi istilahnya makan pil tadi, mesti izin suami, yakin bahawa saya dah mudarat, maka diperbolehkan makan pil untuk tahan daripada tapi mesti dalam tempoh suci, bukannya dalam tempoh memang sepatutnya haid. Kalau dalam tempoh sepatutnya haid, jangan kita menghalang, sebab kalau kita menghalang haid daripada keluar, ini akan mudarat kepada wanita itu sendiri. Jadi tak nak difahami lah. Allah cipta kita tak ada proses sesuatu untuk membersihkan diri. Jadi kalau emas banyak di tangan kan, radiasi cara keluarnya adalah daripada keluarnya darah tadi. Subhanallah. Jadi wallahu a'lam. Okey, jadi masuk ke dalam masjid jika belum mengantuk, kalau kita takut dalam hati kita nak lalu pun takut sebab kita takut terbocor ke apa, melimpah ke apa, jangan masuk je. Tapi kalau kita yakin pad kita cun dia akan bocor dan sebagainya, diperbolehkan lalu bukannya duduk dalam masjid. Okay, tadi disebutkan H tadi baca Al-Quran. Sujud tilawah berkaitan baca Al-Quran tadilah.
Bila tengah baca Al-Quran, tiba-tiba jumpa sujud, tempat untuk sujud, maka kita boleh juga sujud. Jadi ditambah lagi, selain pada membaca Al-Quran, kita boleh juga sentuh mushaf. Mushaf tu tadi. Mushaf tu tadi, atau menulisnya. Kita tulis pun boleh. Okay. Mushaf tu tadi, Al-Quran tadi, buku Al-Quran. Kalau ada terjemahan dalamnya, ada tafsir dalamnya, dia dianggap Al-Quran mushaf. Mushaf tu memang ayat bahasa Arab je. Bahasa Arab aja, ayat bahasa Arab memang mushaf Al-Quran. Jadi, tapi kalau kita anggap, kalau kita sendirilah menganggap ada tulisan Al-Quran, jadi terjemahan sekalipun, dan kita nak menghormati terjemahan, salah juga kita dalam jaga dalam keadaan bersih. Cuma dekat situ, mushaf Al-Quran yang dalam bahasa Arab ya tadi, kita kena hormatilah, kena hormati juga. Okay. Kemudian tambah lagi sikit, haram untuk bersuci dalam keadaan kita tengah haid, tiba-tiba kita nak bersuci kan, nak mandi wajib, sedangkan darah masih keluar, jadi haram bagi kita untuk bersuci dalam keadaan masih tak keluar darah. Dan menghadiri orang yang sakit atau mati, untuk ada pandangan-pandangan tadi kita boleh jatuh hukum memang haram untuk semua mazhab. Jadi untuk hadir orang yang meninggal tadi pun mungkin kita takut darah tadi terkena si mati ke, wallahualam. Untuk berusaha hanya gunakan akli, gunakan akal, yang mana kita dengar hikmah di sebalik kena diharamkan untuk menghadiri orang yang meninggal dunia tadi. Sebab kalau sebetulnya orang yang meninggal dunia wajib mandi wajib. Tidak yang meninggal dunia dimandikan, wajib dimandikan wajib. Kalau sudah dimandikan, tiba-tiba terkena lagi darah dalam keadaan najis kan, diambil wuduk dan sebagainya, maka ya tadilah wallahualam. Tapi tu ikut pandangan sebab kalau ikutkan kalau sekadar mandi, kalau kita terkena darah pun, kalau kita biasalah, kita dah mandi wajib, kita terkena najis, darah sebagai satu najis, kita hanya perlu bersihkan aja lah, saya dah perlu samak ke apa kan, atau mandi bismillah, saya dah istilah macam. Jadi tu ada perbezaan pandangan lah dekat situ. Okay? Sama ada boleh atau tak boleh. Yang sakit mati tadi maksud sakit mati okay, wallahualam. Okay. Untuk suami pula, untuk suami pula haram untuk bila isteri tengah datang haid, datang bulan, boleh bersetubuh, boleh ceraikan dalam keadaannya tengah datang haid tadi. Yang lafaz boleh dalam keadaan isteri dalam datang haid. Kemudian istimta antara pusat dan lutut. Maksudnya apa? Istimta. Okay, itu pun kami ambil familiar. Istimta, siapa yang tahu? Tuan Jeffrey tahu tak sih istimta? Oh, Tuan Jeffrey dah jalan dah. Ada yang tahu istimta? Kak Syabina tahu istimta? Istimta antara pusat dan lutut. Mari kita Google. Ambil tu. Istimta tu macam kami ada andaian tapi nak disahihkan dulu sebelum kami. Padahal ya adalah istimta. Okey. Istimta maksudnya oral atau area. Okey, subhanallah. Suami isteri. Untuk hubungan suami isteri walaupun bukan bersama, bersuka-suka. Okey, itu istilahnya bersuka-suka. Maksudnya saja-saja nak pegang-pegang dan sebagainya antara pusat dan lutut. Diperbolehkan tengah datang haid. Untuk istimta, maksud istimta. Alhamdulillah kita belajar something yang baru. Kami pun belajar something yang baru. Istimta memang mengetahui memang kita tahu bila mana isteri datang bulan, masih boleh kita kacau-kacau antara lutut dan pusat tadi. Isteri tadi, bahagian isteri jangan dikacau. Okay, istimta bersuka-suka. Okey, apa tanya Kak Syabina ni? Isteri datang haid tapi memberi mandi jenazah kepada memandikan jenazahnya, bagaimana Ustaz? Oh, subhanallah. Soalan tu kita kena balik kepada hukum mandi wajib. Sebab kalau mandi wajib, kita mandikan jenazah, bukan kita. Jadi kepada jenazah mandi wajib yang mungkin sah. Tapi syarat untuk orang yang mandikan wajib.
Macam kita yang mandi wajib sih kita dalam keadaan suci. Rasanya kami si masuk dalam rukun. Saya ada istilah orang yang mandi wajib tadi mesti ambil wuduk dulu. Orang yang menguruskan jenazah mesti ambil wuduk, mesti mandi wajib dulu. Saya dah rukunnya. Tapi kami perlu rujuk dengan pasti. Boleh sih kami madah isteri tadi datang haid, kalau isteri datang tapi memberi mandinya. Okay, macam macam ni istilah tu. Jenazah maksudnya dah meninggal dunia nak. Jenazah suami. Oh, maksudnya tadi kita mandi jenazah suami. Rasanya saya dah apa-apa kot. Dari segi sebab untuk orang yang pemandi jadi saya ada syarat yang dikenakan kepada pemandi yang mesti Islam mesti Islam lah. Yang mungkin mesti Islam. Tahu cara-cara untuk mandi wajib dan sebagainya. Untuk antara mungkin syarat untuk orang yang mandi wajib untuk tadi. Tapi adakah orang yang memandi wajib tu tadi, yang beri mandi wajib tadi mesti dalam keadaan suci juga. Maksudnya dah datang bulan atau yang bagian lelaki-lelaki pun mesti dalam keadaan suci. Untuk kami si familiar, kita akan rujuk balik lah. Tapi setahu kami saya ada syaratnya. Saya ada syarat. Jadi dari segi mandi jenazah bila mana telah dibersihkan bahagian kemaluan depan dan belakang dan telah dimandikan secara rata lah, semua dah rata, mandi wajib untuk jenazah tadi memang sah. Ya memang sah. Dia memang sah. Okey. Okay, top 8 perkara yang tidak haram. Alright, jadi setakat dia ajak lah. Setakat dia ajak perkongsian kita hari tu. Okay, kat depan tu kita ada 8 perkara yang tidak haram. Okay, apa yang tidak haram? Balik, datang umur. Okay, mandi. Okay, bila datang bulan boleh mandilah. Okay, tempoh iddah. Dalam tempoh iddah, contohnya tadi selepas diceraikan bukan dalam tengah datang haid, ada tempoh iddah, maka iddah tadi boleh dilaksanakan lah. Okay, 3 bulan hijrah. Istibra'. Untuk ada lagi kataan yang sini tahu. Apa maksud istibra'? Sama-sama kita cari. Syah minta maaf mungkin si familiar istilah tu, tapi mungkin dah tahu sebenarnya. Istibra'. Oh, sebelum istinja. Istibra' tu adalah perbuatan sebelum. Okay, istibra' tu adalah perbuatan kita belum bersihkan diri. Kita belum bersih diri. Contoh, lepas pernikahan, lepas buang air besar nak, kita belum bersucikan. Ia keadaan istibra'. Jadi bila tengah datang bulan, kita dalam keadaan belum bersihkan, saya ada masalah lah sebenarnya. Saya ada masalah. Saya ada hukum tidak haram. Okay. Memastikan kebersihan rahim, menerima perkabaran wanita yang haid. Apa tu jaguar tu? Jaga tu rasanya. Kena jadi jaguar. Memang kena dictionary je. Jaga. Jaguar. Tak mau dimirah tak. Apa hal? Menjaga kefaduan sembahyang dalam perkara yang tidak haram bagi orang yang haid. Jadi mungkin ada maksud yang berbeza. Tawaf wada atau tawaf wida rasanya tu. Tawaf kita last tawaf. Okay. Jadi ada 20 perkara yang ada 12 perkara yang haram, ada 8 perkara yang tidak haram. Okay, itu haram. Untuk 3 hukum tambahan untuk lelaki, untuk suami. Okay, itu 8 perkara yang tidak haram. InsyaAllah untuk jaguar. Wallahualam. Untuk kami pun si faham tu. Jaga kepada sembahyang. Tidak haram bagi orang yang datang bulan tadi. Datang haid. Kita hari tu setakat datang haid tadi. Di semua larangan di atas tak angkat setelah mandi wajib melainkan 3 larangan saja, itu puasa, talak,
dan melintasi masjid di mana ketiga gerangan air ini terangkat sebalik saja kering, darah haid atau nifas. Okey. Puasa tolak tadi ya. Puasa diperbolehkan. Diperbolehkan sebab puasa semestinya dalam keadaan suci. Puasa diperbolehkan. Yang diperbolehkan ya, larangan saja itu puasa boleh ya. Betul. Satu yang menarik tak? Maksudnya tadi orang yang datang bulan dibolehkan berpuasa. Tapi selalunya kita dengar bila datang bulan si puasa. Jadi di situ dimasukkan puasa. Jadi tak pun buat disemak je Kami cek balik tu. InsyaAllah. Tak bila manusia yang buat, bukan sumber yang asal, memang kesilapan yang boleh berlaku. InsyaAllah. Setelah kita akan soalkan balik. Okey, dalam tu kadang-kadang mungkin termasuk terlepas pandang dan sebagainya. Jadi bagi perempuan yang berdarah istihadah, ingat istihadah tu penyakit, insyaAllah kita akan ceritakan esok. Dan yang berdarah fasad, mereka adalah dihukum suci. Hendaklah mereka membersihkan darah dan mengikatnya, memakai tualai wanita yang baru pada waktu-waktu wasana dengan mengambil wuduk dan segera mengerjakan sembahyang. Tidak boleh melengah-lengahkan. Jadi ada setengah antara kita yang mungkin memang dah sakit, ada sakit darah sentiasa keluar. Tapi sikanlah si semayang bila si semayang langsung kan. Jadi dalam keadaan macam tu, ada istilah bila mana dah darah istiadah, darah penyakit, kita boleh bersihkan bahagiannya tadi, ikat dengan tolong minta dan teruskan sembahyang. Lepas dah mandi wajib apa semua tadi dan dia duduk, teruskan sembahyang. Tapi sembahyang di rumah masing-masing lah, jangan rumah. Kalau kita darah penyakit tu, kita kena jaga benar-benar daripada tertumpah. Jadi wallahualam. Ada soalan, nampaknya kita dah terlebih masa. Serius terlebih masa daripada yang dia ada. Panjang jawab mukadimah untuk darah wanita tu. Tanya untuk semua yang hadir. Alisha, kalau terlepas bahagian alam, Mary terlepas bahagian awal, boleh tak Berusaha akan share balik rakaman, boleh nanggap. Dan kita akan share juga nota yang kita tunjukkan kat slide tadi. Jadi semestinya catat. Yang penting kini tu kenal bahawa sebagai orang Islam, sebagai wanita, kita kena prihatin tentang kesucian diri, kehormatan diri, kesucian diri dalam kita bab darah tu tadi. Kalau kita sebelum lagi Islam, mungkin kita si gago pun kan, bila datang bulan tu just pakai pad dan sebagainya, mandi kah, buat sembahyang pun, nak pergi church kah, nak pergi kuil kah, ada larangan-larangan yang macam tu. Jadi tapi kami yakin sebenarnya kalau kita buka balik kepada Taurat atau mungkin kepada Bible sendiri, mungkin tuntutan yang sama menjaga kesucian diri yang memang ada. Sebenarnya kita ada Mother Mary pun sentiasa digambarkan memakai tudung. Sedangkan Roman Katolik pun semua menjaga kehormatan diri dengan memakai tudung. Jadi kita Islam, kita patuh by the letter. Kita patuh pada arahan untuk menjaga untuk laki-laki, janganlah pakai seluar pendek menampakkan pusat dan bawah lutut. Kita kena jaga atas pusat, bawah lutut. Kena jaga, jangan nampak butang sisat kita. Untuk aurat kita, untuk yang laki-laki. Kalau ada anak-anak tu, ingatkan setidaknya. Jangan pandang remeh benda tu. Mungkin kita hari tu, kita faham, kenapa laki-laki perlu jaga aurat kan? Tapi wallahualam, ada hikmah di sebalik apa yang telah diperintahkan. Jadi sebenarnya orang yang lebih berilmu, lebih betul tadi, dia akan semakin menutup dirinya, menjaga dirinya. Sebab pakaian tu ada tujuannya untuk apa? Untuk melindungi diri, untuk melindungi diri kita, daripada gangguan mata yang tidak semena-mena, atau gangguan yang kita atau malah jaga kesihatan kita juga. Kesihatan kita bila tertutup kan, lagi-lagi COVID tak nak, semua pakai perudah. Semua orang pakai bedah kan. Jadi kerana Allah, itu saja perkongsian kita untuk hari ini. Minta maaf kerana mengambil masa yang panjang. Okay, jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah bersama kita hari ini. Ada hamba-hamba Allah yang rajin mencari ilmu untuk menjadi seorang
orang Muslim yang baik, insyaAllah. Jadi Kak Suraya, Kak Sylvia, Kak Syabina, Kak Meling, Kak Aisyah, semoga ada manfaat daripada apa yang telah dikongsikan. Apa yang kurang kami mohon maaf. Kami pun masih belajar. Untuk pertama kali kami menyampaikan tentang tajuk darah wanita. Jadi mohon maaf. Mungkin daripada input daripada perkongsian semua yang ada dalam grup kita tu, kita saling belajar lah. Kita saling belajar antara satu sama lain apa yang kita tahu kita kongsikan, insyaAllah. Jadi setakat itu saja. Kalau ada soalan, kami dalam grup lagi. Tak kami terlepas. Ada soalan lagi dalam grup? Tuan Jeffrey tadi kongsi apa? Apa? Okey. Oh, niat mandi wajib. Allah. Okey, ada niat mandi wajib khas. Okey. Niat mandi wajib khas untuk orang yang telah datang haid. Tapi kalau nak guna niat mandi wajib biasa pun saya tak masalah. Nawaitu rafa'al hadasil akbari lillahi ta'ala. Okay? Saya tak masalah. Tapi nawaitu ghusla lifraf il hadasil haidil lillahi ta'ala. Oh, haidil jadi ya. Haidil haid. Haidil lillahi ta'ala. Aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid dengan Allah Ta'ala. Okay, insyaAllah. Jadi setakat itu perkongsian kita untuk hari ini. Esok kita akan masuk 3 lagi jenis darah wanita yang ada. Darah istihadah, darah nifas, darah istihadah dan darah fasad. InsyaAllah. Jadi untuk minggu ini kita belajar tentang darah. Kalau ada ilmu baru nak dikongsikan, boleh kongsi esok hari, insyaAllah. Jadi itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kalau tak ada soalan, kita jumpa esok hari, insyaAllah. Jadi jangan lupa untuk ikut kelas kita esok, insyaAllah. Kalau ada kelapangan. Okay? Kalau boleh cari masa setiap hari, sekurang-kurangnya kita ada majlis ilmu yang kita hadiri, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa esok, insyaAllah. Waalaikumsalam Ustaz. Jumpa lagi esok.